أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ahlan wa sahlan, saya mengucapkan selamat datang ataupun selamat menghadiri sesi yang pertama bagi modul pada kali ini, iaitu modul pandangan alam Islam dalam menangani isu semasa. Jadi pelajar-pelajar, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, jadi untuk modul pada kali ini, antum akan bersama dengan saya, Ustazah Sabira, dalam 5 sesi, iaitu ini merupakan sesi yang pertama. Jadi modul kita adalah pandangan alam Islam dan bagaimana pandangan alam Islam itu menangani isu semasa. Baik, sebelum kita mulakan dengan perbincangan yang panjang lebar ini, ayo sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah pelajar-pelajar, selamat datang bagi siapa yang baru masuk, kita akan mulakan sesi sebentar lagi. Jadi, sebelum itu ayo kita fahami sesi ini merupakan sesi 5 minggu dan akan diikuti dengan peperiksaan ataupun tugasan online. Baik, jadi mungkin ada yang pertama kali menggunakan aplikasi Zoom. Jadi oleh itu, saya akan berikan sedikit garis pandu bagaimana sesi ini akan berlangsung sepanjang 5 minggu. Pelajar-pelajar, untuk sesi kali ini ia merupakan sesi dua hala. Bermakna saya tak naklah berbual seorang-seorang saja. Saya nak antum sama-sama participate ataupun sama-sama ada lontarkan soalan dan menjawab soalan-soalan yang saya lontarkan. Jadi kalau kita lihat garis pandu bagi sesi Zoom, aplikasi Zoom di hadapan ini, kita boleh baca di sini pertanyaan mengenai topik boleh dituliskan di ruang ataupun ikon yang awak nampak Q&A. Okey. Jadi kalau awak ada pertanyaan yang khusus. Manakala pelajar-pelajar bagi sesi menjawab. Jadi sekiranya kalau saya lontarkan soalan-soalan kepada antum, jadi kalau tempat yang antum nak jawab ataupun typekan jawapan, boleh diletakkan di bahagian ruangan chat. Letak chat, contohnya mungkin ada siapa yang nak tengok di bahagian mana, di chat sini. Jadi kita akan nampak. Baik, ada Puan Kamisa binti Muhammad Yusof tanya bagaimana nak mendapatkan slide. Jadi slide boleh antum dapatkan dalam lelaman andalus.sg/dewasa. Boleh slide telah kita muat naik sebelum bermulanya kelas. Baik, insya-Allah. Jadi tanpa buang-buang masa, saya akan bincangkan satu persatu. Okey, kita akan jadi sudah tahu kenal pasti dahulu question and answer punya ikon dan juga bahagian chat punya ikon. Jadi kalau sudah, insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi. Baik. Kita masuk kepada perbincangan ataupun perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Pelajar-pelajar, topik hari ini mungkin ada yang tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan pandangan alam Islam? Jadi kita akan bincangkan secara terperinci apa itu pandangan alam Islam. Mungkin ada yang nak have a brief idea dahulu sebelum perbincangan ini dimulakan. Dengan bahasa yang lainnya, pandangan alam Islam adalah Islamic worldview. Jadi penting. Jadi kali ini kita nak lihat betapa pentingnya seseorang manusia ini ataupun seorang Muslim ini ada worldview ataupun pandangan alam yang betul dan tepat. Kerana apa? Boleh tak mungkin kita sambil-sambil kita mencuba bahagian ruangan chat, boleh tak siapa-siapa yang dah bersedia untuk
menyebabkan menurut antum ataupun pandangan tuan-tuan puan-puan, apakah yang menyebabkan, apakah keperluan yang perlu kita ada untuk kita memahami pandangan ataupun kita kena ada worldview? Ataupun bahasa yang lebih mudah, kenapa kita perlu ada worldview? Kenapa kita perlu ada pandangan alam? Adakah dia menggugat ataupun menjejaskan apa-apa? Jadi soalannya, kenapa perlu kita ada pandangan alam Islam? Secara ringkas sahaja. Jadi siapa yang nak cuba di bahagian ruangan chat, saya tunggu jawapan antum semua. Baik. Jadi ada yang nak cuba, pelajar-pelajar saya daripada Andalus, Zuhri, Cordova, sila cuba. Ada yang dah menjawab. Terima kasih ya Lina Ahmad untuk menguatkan keimanan. Jadi Lina di sini meletakkan dia mengatakan bahawa kita ada worldview yang betul ataupun worldview pandang alam Islam untuk menguatkan keimanan. Ada yang lain nak cuba menjawab? Nanti sambil-sambil kita go through perbincangan pada hari ini, sambil-sambil itu juga saya akan beritahu kenapa pentingnya kita ada pandangan alam yang betul ataupun worldview yang betul. Supaya kita, kata Azhari bin Syahri, supaya kita stay relevant based dengan isu fake isu semasa. Kata Seri Nur Fitri, untuk see a bigger picture. Kita lebih memahami konteks alam semasa dengan lebih jelas untuk mendapatkan perspektif yang berbeza. Ada yang menjawab, mantapkan lagi syariat Islam. Abdul Malik menjawab kat sini, kerana ada perbezaan pendapat semasa. Ahmad Nabil cakap apa? Islam adalah agama yang menyeluruh, ia merangkum semua aspek kehidupan. Jadi ada pelbagai jawapan-jawapan yang di sini. Jadi secara umumnya jawapan-jawapan antum adalah jawapan-jawapan yang betul lah. Bila kita ada worldview, maksudnya kita punya worldview ini adalah satu perkara yang penting ataupun pandangan alam adalah, saya akan tukar-tukar istilah tersebut sebab mungkin ada yang baru masuk yang masih terpinga-pinga lagi. Jadi saya akan sebut dalam dua bahasa tersebutlah. Jadi apabila kita ada pandangan alam yang betul, kita punya worldview betul, dia penting. Sebab apa? Sebab worldview ini adalah satu, kita punya kefahaman yang luas yang kita letakkan dekat dalam kepala fikiran kita, akal fikiran kita. Daripada kefahaman tersebut, dia memberi kesan kepada tindak tanduk kita. Dia memberi kesan kepada tingkah laku kita. Jadi kalau fahaman kita salah, maka salah tindak tanduk kita. Kalau worldview kita yang kita ambil bukan daripada worldview yang betul, ataupun kita ambil worldview yang salah, ataupun worldview yang daripada akal pemikiran manusia, maka tindak tanduk kita akan terkesan dengan bagaimana kita berfikir ataupun menggambarkan sesuatu. Jadi ada yang bertanya, bagaimana subjek ini berbeza dengan tasawur Puan Roslinda? Jadi ini mukadimah saja. Mukadimah saja saya akan mengajar tentang tasawur, sedikit kefahaman. Tapi nanti kita akan membincangkan tentang lebih kepada isu-isu semasa. Okey, jadi nak tahu dulu. Jadi bila kita ada tasawur yang betul, kefahaman yang betul, worldview yang betul, dia memberi kesan kepada tingkah laku kita. Justru itu perlu kita faham tentang pandangan alam. Okey? Kemudian dalam kita memilih pandangan alam ataupun dalam kita kata kita pilih kita ada worldview, kita perlu tahu worldview yang macam mana yang kita ambil. Jadi rata-rata di sini mengatakan kita mesti ada worldview ataupun pandangan alam Islam. Jadi persoalan seterusnya, kenapa pilih Islam, agama Islam sebagai worldview? Of course lah, mungkin jawapan awak sebab kita seorang Muslim, Ustazah. Tapi kita juga sebagai seorang Muslim perlu tahu apa yang ada dalam ciri-ciri agama Islam yang menjadikan worldview Islam ataupun Islamic worldview ataupun pandangan alam Islam ini adalah pandangan alam yang relevan, yang betul, yang bersesuaian merantasi zaman dan masa. Dan bagi menjawab soalan Puan Roslinda, jadi kenapa kita nak belajar ni pula, kita akan kaitkan. Jadi dalam perbincangan sepanjang 5 sesi ini kita akan keluarkan isu-isu semasa yang terlahir ataupun taburan isu-isu semasa yang datang apabila kita ada pandangan alam yang
mungkin silap ataupun yang salah. Ataupun kita cakap kita ada pandangan Islam tapi pandangan itu ataupun worldview itu bukan worldview yang betul. Jadi kita akan lihat permasalahan yang timbul. Jadi hari ini saya tidak akan bincang ataupun tak akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Hari ini saya akan lontarkan taburan permasalahan-permasalahan yang boleh berlaku apabila kefahaman kita adalah kefahaman yang salah. Tapi untuk sesi-sesi akan datang, kita akan cuba menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan bincang dua hala, cuba selesaikan masalah tersebut dengan konsep-konsep kefahaman agama Islam yang betul dan tepat. Baik, dan beberapa perbincangan juga akan dikongsikan, di antaranya bagaimana menjadikan Islam sebagai cara hidup. Kemudian, apakah kebarangkalian isu-isu yang timbul jika gagal melihat sesuatu daripada kacamata Islam? Mungkin perkara ini kita rasa Ustazah subjek dia agak macam general, tapi kita akan lihat dekat sini ni bukan hanya melihat secara general tapi ini lebih juga kepada penghayatan aplikasi. Jadi kita nak faham worldview ini dan bagaimana pengaplikasiannya. Boleh? Ayuh, tanpa membuang masa, saya ada persoalan pertama yang ingin ditujukan. Jadi pelajar-pelajar, saya minta antum siap sedia untuk type. Saya akan bacakan selagi mana yang saya dapat membaca. Jadi persoalan saya, kan? Jadi kita tahu, kita akur bahawa kita perlu ada tasawur Islam ataupun dalam bahasa Arabnya ataupun worldview, Islamic worldview dalam bahasa Inggerisnya, ataupun pandangan alam Islam dalam kehidupan kita ataupun the right pandangan worldview yang tepat dan betul. Tapi sebelum kita bincang panjang lebar, satu soalan yang saya ingin kemukakan dulu. Bagaimana secara umumnya kita ni, kita lah awak yang para pelajar yang dikasihi yang sedang mendengar ini, jadikan agama Islam ni sebahagian daripada hidup antum. Tak kisahlah daripada aspek apa pun. Macam mana antum nak jadikan agama Islam sebahagian dalam hidup antum. Okey, untuk menjawab soalan saya, jawab di bahagian chat ini. Betul Nora, di tempat yang awak tengah type ni. Jadi saya tunggu, saya nak semua pelajar kalau boleh cuba participate supaya awak tidak bosan dalam perbincangan kita, supaya dia terarah. Okey, ada yang mengatakan, Anik kata kita berpegang kepada 5 rukun Islam. Jadi rukun-rukun Islam yang 5 tu, syahadah, salat kita pegang, kita amalkan dengan baik. Mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap amalan, masya-Allah. Kemudian menjalankan syariat Allah. Zulfatris kata apa? Menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadijah kata kita wajib solat, puasa, kita mempraktikkan sunnah, kita membuat segala kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan sesuatu semua dengan menyebut nama Allah. Puan Azizah kata apa? Kita apply hukum hakam apa yang kita pelajari. Akram Ramadan kata apa? Menghidupkan Al-Quran dan sunnah. Jadi ini perkara-perkara yang antum lakukan dalam menjadikan agama Islam sebahagian dalam hidup kita. Masya Allah, Yazid mengatakan di sini apa? Mengikut teladan sunnah Rasulullah SAW, menjadikan Al-Quran sebagai panduan, kata Nur Hayati. Jadi bermakna apa? Kita tak lari kan? Kita tak boleh lari daripada kehidupan kita ataupun tak boleh lari kehidupan kita daripada agama Islam. Baik pelajar-pelajar, itu soalan yang umumnya. Mengikut syariat, mengambil tahu hal ehwal semasa according to Abdul Malik. Kemudian jadi apa? Jadi sentiasa cek hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap langkah kita. Baik, jadi ini semua di antara perkara-perkara ataupun cara-cara bagaimana kalau kita nak mengaplikasikan kita punya agama Islam dalam kehidupan harian kita. Jadi persoalan seterusnya. Ini umum rata-rata saya rasa ramai dapat menjawab dengan baik. Cuma ini kita nak melakukan sedikit refleksi. Sejauh mana kita faham ataupun sejauh mana kita melaksanakan apa yang kita utarakan. Jadi soalannya, adakah kita memilih-milih
dalam nak aplikasikan Islam dalam kehidupan seharian kita, ataupun kita letakkan Islam ataupun letakkan agama Islam menjadi kita punya lifestyle, cara kehidupan, manhaj kehidupan. Adakah kita ni pilih-pilih, oh ini kita ikut, ini taklah, ini kita ikut, ini tidaklah. Ataupun tidakkah sepatutnya kita meletakkan ataupun cara hidup kita ini sebagai cara hidup mengikut manhaj Islam. Jadi ini yang kita nak pelajari semula. Ini yang kita nak recap semula. Apa yang kita nak recap semula, bagaimana kita nak aplikasikan kehidupan kita dalam setiap aspek ini, dalam menyeluruh ini, pandangan-pandangan ataupun kefahaman-kefahaman Islam yang betul. Secara syumul, betul Mariana, secara syumul, secara komprehensif. Jadi nak ataupun tak nak, ini yang kita kena refleks. Betul ke sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita melaksanakannya dengan baik. Okey, untuk nak melihat lagi sekali berkenaan dengan sejauh mana kita ini kita ini lakukan, baik, kita tanya pula ni. Kita masing-masing nak lontarkan soalan sebab soalan-soalan ini akan saya kaitkan dengan apa yang ingin kita pelajari. Okey? Baik. Jadi apakah tujuan kita? Kalau antum sebagai seorang pelajar boleh jawab bahagian apakah tujuan adik-adik yang belajar ataupun tuan-tuan puan-puan yang masih belajar, apakah tujuan kita bila kita belajar? Kan? Ada kalau kita kata lillahi ta'ala ataupun betul ke semata-mata lillahi ta'ala, contohnya begitu. Kan? Apakah tujuan kita bekerja? Kan? Jadi kita tanya balik, adakah jawapan yang kita berikan ini adalah betul-betul kita laksanakan? Contohnya kalau dekat rumah, Syafiqah Najihah kata untuk mendidik generasi yang akan datang, kan? Kalau sebagai suri rumah, contohnya ada yang suri rumah di sini, adakah kita ini melakukan perkara-perkara di rumah sebagai satu rutin, rules ataupun sebagai satu amanah yang kita lakukan ataupun semua kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada dekat sini kata meraih ilmu yang mendalam, Puan Asna kata. Kemudian untuk mendapat ilmu kita gunakan jalan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi, jawapan-jawapan yang berbentuk teoretikal yang antum letakkan di sini, kita lihat semula. Nusra kata apa? Untuk mendalami diri tentang agama Islam. Kalimah kata apa? Untuk memanfaatkan diri dan juga orang lain. Jadi, okey. Ada yang mengatakan untuk mendapat diploma, langsung saja untuk mendapatkan diploma. Tidak salah kalau kita kata untuk mendapatkan diploma. Tapi adakah itu tujuan utama kita? Pelajar-pelajar, ini yang kita nak kaitkan. Ni saya lontarkan soalan. Ayo kita kaitkan apa yang kita nak pelajari. Letaklah. Seorang itu, kalaulah dia pergi kerja kerana hanya untuk membayar bil, ataupun membayar ataupun memberi makan kepada keluarga semata-mata, ataupun by the end of the day awak dapat wang, awak perlu settlekan apa yang perlu dilakukan. Sebab itulah kadang-kadang kita pergi kerja dalam keadaan yang berat. Macam apa Isnin, Selasa, Rabu, ya Allah, bila nak Friday kan, bila nak TGIF contohnya kan, kita hirit-hirit diri kita kan. Ataupun ada pelajar yang sedang belajar kan, nak belajar, ya Allah, nak pergi ke kelas, ujiannya, kalau tujuannya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ataupun ada kita masak, contohnya kan, orang yang ni semua aspek suri rumah yang masak contohnya, kan? Kita masak, kita lakukan sesuatu, tapi kerana apa? Kerana rutin. Jadi kita masak, masalah kadang-kadang boleh jadi merungut dan sebagainya. Disebab itu pelajar-pelajar, kalau kita tak faham kita punya tanggungjawab, kalau kita tidak faham kerana tujuan kita yang sebenarnya apa, sebab sebenarnya walaupun bagaimana kita sebutkan dalam dalam bahagian chat ini, kadang-kadang kalau tidak kita aplikasikan dengan betul, dia semulanya memberi kesan kepada kehidupan harian kita. Betul tak? Kan? Yang inilah Umar dia kata apa? Untuk memperbaiki diri. Ada yang kata apa? Untuk menuntut ilmu kerana Allah SWT, itu kita cuba. Sebab itu kita kena sentiasa memperbaharui. Kita semua kena berusaha memahami world view yang betul
tasawur Islam yang betul, konsep-konsep dalam Islam yang betul, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan, apa tindak tanduk yang kita lakukan, dia memberikan kesan dalam kesan yang baik. Bukan pergi kerja kita heret diri kita pergi kerja kerana untuk nak membayar bil air api. Jadi itu tujuan tak capai dalam kehidupan. Ataupun pergi belajar sebab nak dapatkan sertifikat, nak dapatkan tempat kerja yang baik, nak dapatkan ruangan pekerjaan yang baik. Minat tak minat pun belajar. Jadi kerana apa? Jadi tidak boleh kita sampai tujuan menuntut ilmu. Kan? Ada yang kat rumah terpaksa masak ataupun kita rasa anak nak makan terpaksa. Jadi tak dapat pahala-pahala, ganjaran-ganjaran jika tidak kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa yang boleh kita lakukan seterusnya pelajar-pelajar baru kita masuk. Jadi hal ini pelajar-pelajar ini kita kena faham dengan baik. Okey. Jadi tujuan akhir sesi pada kali ini, apa yang saya nak antum fahami adalah kita nak buat refleksi balik. Kita nak check balik. Pertama kita nak check balik, benarkah kita punya worldview ni based on Islamic worldview yang pertama. Yang kedua, kita nak lihat sebenarnya kegagalan dalam melihat sesuatu daripada kacamata Islam, apakah perkara-perkara yang berlaku. Apakah masalah-masalah yang timbul dalam isu semasa ini. Nanti saya juga akan mintakan pandangan antum. Apakah masalah-masalah yang antum lihat daripada kegagalan kita aplikasikan tasawur Islam yang betul. Yang ketiga, dalam sesi-sesi yang lain, daripada permasalahan-permasalahan yang antum sebutkan, kita akan cuba bincangkan cara penyelesaiannya daripada kacamata Islam. Itu sebenarnya cara modul yang kita nak sampaikan pada hari ini. Dia berbentuk aplikasi. Baik, jadi baru kita nak masuk kepada apakah yang dimaksudkan dengan pandangan alam Islam. So, apakah dimaksudkan of Islamic worldview? Apakah yang dimaksudkan dengan tasawur Islam? Jadi maknanya dekat sini, ini boleh faham dengan baik, dia merupakan gambaran yang menyeluruh dalam akal fikiran kita. Okey, gambaran apa? Gambaran yang betul tentang ajaran Islam, tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang apa? Tentang hakikat manusia. Apa tujuan kehidupan manusia? Apa matlamat manusia? Dia adalah satu worldview ataupun satu belief, satu ilmu yang perlu sampai juga adalah ilmu yang betul. Kalau ilmu yang sampai latar belakang sampai ilmu yang silap, jadi kefahaman pun boleh silap. Sebab itu dalam proses pembelajaran perlu mencari seorang guru juga perlu mencari ilmu-ilmu yang betul, kerana kalau ilmu yang didapati itu salah, dia mengganggu tasawur ataupun worldview seseorang. Bila dia mengganggu, dia salah. Sebab itulah nanti timbulnya orang salah faham agama, dia punya worldview salah, tindak tanduknya juga adalah salah. Begitu pelajar-pelajar. Jadi penting. Jadi apa yang kita belajar ni, tasawuf ni kita melingkupi segala aspek, bab akidah, bab apa? Bab syariah, bab akhlak dan sebagainya. Ini semua kita nak belajar. Okey, saya tanya satu soalan. Kalaulah letaklah seseorang punya worldview itu tidak percaya kepada hari akhirat, mengganggu tak tindak tanduknya? Sila jawab di bahagian ruangan chat. Ya, betul ya. Kalau ya, bagaimana ia mengganggu? Bagaimana ia memberi kesan? Kalau saya kata, na'udzubillah lah, kalau seseorang yang mengatakan bahawa saya tidak percaya kepada hari akhirat. Nah, nyatakan kepada saya, apa kesan dalam kehidupan dia? Tersasar akhlaknya. Tidak. Contohnya kata Lina, tersasar akhlaknya. Ada contoh yang lain? Kata Syafiqah akan melalui hidup yang sukaria, kan? Buat apa nak kisah? Tidak ada azab di akhirat, tidak ada ganjaran, kan? Mereka hidup enjoy, betul tak kisah tindak laku, kata Muhammad Faiz. Kehidupan tidak terarah. No purpose in life. Ada orang kata they have the mindset, kata Nusra, life only once, kan? So life to the fullest. Live to the fullest tak jadi masalah. Yang jadi masalah kerana dia tak apa dia apa tanpa meyakini ada hari akhirat yang memberikan balasan, dia tidak kisah dengan tindak tanduk betul ataupun salah. Ada yang kata apa? Start kejar-kejar benda yang ada yang kata barangan branded, tidak tahu tujuan hidup bebas, huru-hara. Nampak tak? Satu je perkara yang saya berikan, tidak percaya kepada hari akhirat. Justru itu penting kan? Sama jugalah
Ada orang kadang-kadang kita kata ada juga orang Islam yang tasawufnya masih belum kukuh. Contoh kan, saya kasih contoh yang lain kan, ada yang kata yang apa yang menjawab ini semua yang kalau saya tak sebut saya baca ya, tabarakallah, semoga Allah memberikan kefahaman. Saya kasih satu senario juga. Ada seorang Muslim, dia percaya tentang kewujudan apa dia percayalah, maksudnya dia mengiktiraf adanya malaikat. Eh. Uh, tapi dalam kehidupan, maksudnya dia hanya percaya tu daripada sebut lisan je. Hatinya, daripada segi amalannya, dia tak percaya. Maksudnya dia tak melaksanakan. Dia punya iman tu hanya di lisan saja. Sebab iman syaratnya 3 kan. Perlu di lisan, perlu di hati kena ikrar, lisan kena sebut dan amalan perbuatan kita kena lakukan. Jadi kalau contohnya seorang itu hanya saya percaya kepada malaikat. Apa yang awak percaya tentang malaikat? Tak tahu Ustazah. Eh, entahlah, saya pun tak tahu. Saya tak boleh nampak. Benda malaikat ni benda ghaibiat tak boleh nampak. Memberi kesan tak dalam kehidupan dia? Beri. Kan? Jadi apa pula beri kesan kalau yang tak percaya kepada kewujudan malaikat? Apa dia contohnya? Kan? Malaikat yang menulis amalan kebaikan dan keburukan. Jadi apa tak kisahlah. Kalau dia tidak mempercayai dengan sebenar-benarnya, tak kisah. Malaikat catat kebaikan, keburukan pun tak memberi kesan kepada dirinya. Jadi itu yang penting. Belajar-belajar. Itu yang penting. Sama jugalah dengan konsep, banyak lagi konsep-konsep. Kalau nak ceritakan satu persatu, memang banyak. Sama lagi lah contohnya kan tentang qada dan qadar. Kan kita berkata percaya qada qadar, percaya saja. Rukun iman ke berapa? 6. Laju jawab. Fasih. Tapi dalam konsep aplikasi, barang awak hilang, duit awak hilang kan? Dan contohnya kan duit hilang. Mana pula ni hidang? Ya Allah, kenapalah aku ditimpa ujian sebegini? Betul tak? Jadi kalau kita ada cara-cara macam tu, maka perlu diperbaiki. Sebab apa? Kadang-kadang kenapa orang tu percaya kepada qada dan qadar, tapi bila dia timpa ujian, dia tanya, God, why me? Ya Allah, kenapa aku ya Allah? Sebab apa? Sebab kefahaman terhadap sesuatu ilmu ataupun ajaran-ajaran dalam Islam itu tidak difahami dengan baik. Jadi maknanya apa? Gambaran menyeluruh ini tentang ajaran Islam yang betul dalam akal fikiran dia. Dia kena memahami. So yang pertama, gambaran menyeluruh. Dia kena fahami. Dan yang ketiga, dia perlu melaksanakan dalam kehidupan. Dia perlu melaksanakan dalam kehidupan. Itu pandangan alam. Jadi kita lihat. Ambil simple saja apa yang awak buat harian, kerja. Kan? Kemas rumah. Mak kata kemas rumah. Awak kita rasa dalam keadaan semua macam benda tersebut beban. Sebab kita tak nak betulkan niat kita, kefahaman kita. Kebersihan itu adalah apa? Allah suka orang-orang yang bersih contohnya kan. Jadi itu semua harus diperbaiki. Baik. Jadi apakah tujuan pandangan alam Islam? Jadi apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, tidak Allah jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi, ini tanya balik. Ini tanya balik dengan baik. Saya pergi kerja ni kerana melakukannya kerana untuk ibadah ke? Saya belajar ni kerana untuk ibadah ke? Kan? Saya berpakaian ini kerana untuk beribadah ke? Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ke untuk ikut fashion semata-mata? Ataupun kerja barangan-barangan branded semata-mata, contoh apa lagi? Saya ni masak ni kerana ibadah ke? Kemas rumah ni kerana ibadah ke? Jadi kalau tak kerana lillahi ta'ala, bukan kerana ibadah, maka tak capai tujuan kehidupan manusia. Allah tak jadikan jin dengan manusia kecuali untuk beribadah. Kan? Jadi maknanya perlu ada pembetulan daripada segi tindak tanduk kita, bagaimana kita memikirkan berkata umum marja ini untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap dia mudah. Tapi kita perlu betul-betulkan kembalikan kita punya kefahaman ini. Jadi, tasawur Islam, pembelajaran pandangan alam Islam ini adalah untuk menjadikan Islam sebagai cara hidup nak memerdekakan manusia daripada mengabdikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kadang-kadang kita tak menyembah Tuhan yang lain.
Kita orang Muslim Ustazah. Tapi kita melakukan sesuatu kerana bos contohnya. Kita melakukan sesuatu kerana orang atasan ataupun kerana suami, kerana isteri. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nak kerana bos ke kerana dia boleh, tapi tujuan yang utama pertama itu letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru yang lain-lain tujuan-tujuan yang secondary yang lain tu boleh ditambah. Jadi ini yang perlu kita ingat. Hari ini kita fikir bagaimana nak menjadikan Islam cara hidup kita. Benar tak? Kita refleksi balik, betul tak? Kita punya menuntut ilmu, kita punya bekerja, memang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, ataupun konsep kefahaman dia, kefahaman kepada akidah, syariat kita solat. Ada orang solat kerana rutin je. Dah zuhur, lari-lari nak kejar asar, lari-lari nak kejar isyak. Tapi bukan nak buat kerana memahami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ada perkara pokok dalam pandangan alam Islam yang perlu kita kena ketahui. Yang pertama, hakikat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Okey, hakikat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, dia berkuasa. Kalau dia ini mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan dan jauh daripada sifat-sifat kekurangan dan juga perkara-perkara yang mustahil. Jadi bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, pelajar-pelajar? Bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, pelajar-pelajar? Mungkin boleh kongsikan? Kan? Kita ini kan bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala kan, tapi bagaimana kita nak mengenal? Arina Adum kata-kata kerana Asmaul Husna, dengan mengetahui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, melihat ciptaan Allah. Udara yang bernafas, maksudnya kita berfikir dengan akal kita untuk mencari ketuhanan, mengenali ciptaannya, balikkan kepada ciptaan yang itu. Dan kita perlu akui juga dalam kita mengenal hakikat Allah, maknanya kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada sesuatu pun setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep yang pertama kita kena faham tentang ketuhanan. Dan kedua, berkenaan dengan manusia sebagai hamba dan juga khalifah. Apa tujuan kita sebagai manusia? Mungkin boleh letakkan dalam bahagian chat. Apa tujuan kita sebagai manusia? Apa tujuan kita sebagai manusia? Kita kena jaga alam lah. Sebagai khalifah, kita perlu menjaga, mentadbir alam semesta. Kita perlu menyembah Allah, kata Nurul Ashikin. Jadi bermakna apa? Kita ini perlu tahu hakikat manusia. Manusia ini dijadikan dengan sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan untuk mentadbir bumi dengan makmurnya, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita ada tanggungjawab. Seorang Muslim ini ada tanggungjawab tertentu. Jadi sebagai seorang Muslim, kita kena pasti apakah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab kita sesama manusia, tanggungjawab kita atas diri kita sendiri dan tanggungjawab kita kepada alam semesta. Gagal untuk memahami tanggungjawab kita boleh menyebabkan kita ini gagal dalam melakukan tugasan-tugasan ataupun tindak tanduk harian kita. Baik, dan yang ketiga, kita kena faham apa pula hakikat alam semesta. Tempat yang Allah berikan untuk manusia hidup. Boleh tak kita, kalau kita ni tidak memahami hakikat alam manusia, kita menggunakan alam semesta dengan sesuka hati, apa berlaku dengan alam semesta ini? Yang lain boleh cuba menjawab. Kalau kita sebagai manusia kan sebagai sepatutnya pemakmur bagi alam semesta, kalau kita memanfaatkan alam semesta dengan baik tak apa, tapi kalau kita merosakkan alam semesta, apa yang jadi? Macam Nuraini kata apa? Huru-hara. Muhammad Faiz kata jahanam terus. Jadi apa inilah yang berlaku dalam alam semesta jika tidak difaham fungsi hakikatnya. Allah berikan alam semesta bumi dengan isi bumi yang sangat banyak untuk dimanfaatkan. Tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dengan tanggungjawab yang baik, maka juga akan membawakan kepada kerosakan. Jadi ini 3 perkara kena faham dengan baik hakikatnya. Awak kena faham tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa, tidak ada setara dengan dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita faham dengan hal tersebut, maka kita tidak akan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan meletakkan sesuatu setara dengan Allah. Kita faham juga hakikat manusia. Kalau fahaman manusia ini salah pun, kan?
Contohnya kan ada fahaman yang mengatakan manusia datangnya daripada evolusi apes contohnya kan. Salah kan? Jadi kalau fahaman hakikat manusia ini pun salah contohnya, dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi dari mana kita datang, dari ke mana kita nak pergi lepas ini. Contohnya orang yang percaya dengan proses reinkarnasi dengan orang yang percaya adanya hari akhirat. Berbeza tindak tanduk dalam kehidupannya. Jadi ini semua kefahaman yang salah memberikan tindak tanduk yang salah. Kefahaman yang betul dia membawakan kepada cara hidup yang betul. Jadi persoalannya bagaimana nak mencari kefahaman yang betul. Itu pun satu permasalahan juga kan. Ini juga yang akan kita pelajari. Baik. Jadi, untuk mencari kefahaman yang betul, kita telah meletakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan agama Islam dan kita melihat agama Islam adalah agama ataupun agama yang benar yang betul yang kita sekarang sudah anuti sebagai pilihan agama kita juga dan fitrah agama kita ambil agama Islam sebagai agama agama pelaksanaan harian kita. Jadi daripada pandangan alam Islam ataupun worldview Islam kita perlu nak tahu juga kan, jadi worldview ini kenapa kita perlu pilih agama Islam? Kan? Agama yang mana telah dibentuk pembentukan pandangan alam Islam ini sudah bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membentuk worldview Islamic worldview seawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu ketika beliau berada di Mekah. Okey. Berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah? Siapa ingat? Berapa lama pelajar-pelajar mungkin Andalus baru ambil 3 kawaid tafsir sebelum ni kan. Jadi mungkin ada 13 tahun jadi 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Jadi kebanyakan perkara yang Rasulullah SAW bincangkan di Mekah ni tentang apa pelajar-pelajar? InsyaAllah Masrudin, Nurliza, Khadijah, Ainul Mardia. Jadi Umur Mardia kata apa? Dia adalah berkenaan dengan akidah, tauhid. Kan? Maknanya dekat Mekah worldview yang umat Islam, yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang dibentukkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW adalah berkenaan dengan akidah, rukun iman kita. Yang dasar kita punya foundasi kita tentang ketuhanan, kerasulan diajar dengan betulan saksamanya. Jadi kemudian kalau di Madinah berapa tahun pula dia punya proses penyampaian dakwah? 10. Hadijah, Arina, Syarima, Mariana mengatakan 10 tahun. Kalau di Madinah pula lebih kepada apa? Penyampaian dakwahnya tentang apa? Hukum hakam Sri Nur Fitri kan, apa lagi? Umum Mardia pun kata hukum tentang syariah, ada juga bab akidah, ada juga bab akhlak kan. Jadi ini proses pembentukan pandangan alam Islam ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dakwah selama 23 tahun membentuk akidah, syariah dan akhlak yang terperinci melalui ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa pula kita nak perlu ada pada masa yang sama mungkin kita boleh bincangkanlah nanti kenapa kita akan bincangkan nanti kenapa kita perlu ada ketuhanan dalam agama. Nanti kita nak lihat nak lakukan perbandingan apabila sesuatu agama tidak ada Tuhan dengan agama yang ada Tuhan, bagaimana kesan kepada tasawur kita. Okey? Dan pada masa yang sama kenapa kita pilih agama Islam? Agama yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Imran, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala merupakan agama Islam. Jadi sebab Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran agama di sisi Allah itu agama Islam, pensyariatan yang teliti yang komprehensif yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik daripada segi akidah, baik daripada segi syariat, baik daripada segi akhlak yang membuatkan tasawur Islam ini adalah tasawur ataupun worldview yang terbaik untuk kita pilih, kefahaman yang baik untuk kita pilih dan kita aplikasikan dalam kehidupan harian. Baik. Seterusnya,
Jadi, kita dah masuk kepada saya recap dahulu, sampai di sini ada apa-apa soalan tak? Ini masih lagi teoretikalnya. Jap lagi baru kita akan masuk secara praktikalnya. InsyaAllah. Sebentar sahaja lagi. So, sampai di sini ada apa-apa soalan? Eh, Baik, ada soalan-soalan. Nanti kalau ada soalan saya akan jawab sebentar lagi ya. Okey, baik. Kalau tak ada, saya akan recap balik sampai di sini supaya antum faham. Jadi pelajar-pelajar, modul yang kita bincangkan merupakan saya terangkan dulu bahagian awal berkenaan dengan apa itu pandangan alam Islam. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak faham terma tersebut ataupun kefahaman tersebut, kita tidak mampu untuk nak menyelesaikan isu-isu semasa menurut kacamata Islam. Jadi apakah definasi tasawur Islam, pandangan alam Islam ataupun worldview Islam, Islamic worldview ini? Ia merupakan satu kefahaman umum yang mana kefahaman tersebut dilakukan kefahaman tersebut adalah kefahaman yang hakiki, yang menyeluruh tentang ajaran Islam. Bila kita sebut ajaran Islam bukan sikit-sikit ajaran Islam yang hakiki daripada semua aspek, daripada akidah, daripada syariat, daripada akhlak, yang mana yang ada dekat akal fikiran kita ajaran yang benar, kemudian kita faham dengan pemahaman yang betul, bukan pemahaman-pemahaman yang salah, pemahaman yang betul dan kita laksanakan dalam kehidupan harian. Jadi bermakna worldview ini kita jadikan kita punya manhaj hidup. Worldview kita ini kita jadikan kita punya cara hidup, lifestyle kita. Dan pada masa yang sama juga kita perlu tahu dalam kita melaksanakan worldview ini, dia ada kesan tindak tanduk dalam kehidupan. Kalau worldview kita betul, maka tindak tanduk kita betul. Kalau worldview kita salah, maka tindak tanduk kita salah. Sebab itu pentingnya seseorang, dia perlu ada worldview dalam kehidupan dia. Asasnya, kefahaman yang benarnya. Dan kefahaman itu perlu didasari dengan ilmu yang betul dan tepat. Jadi bukan kita ambil sambil lewa. Sebab kalau kita ambil ilmu, kalau kadang kita dah ikut tasawuf Islam, tapi kalau kita ambil ilmu sambil lewa juga tetap memberikan kesan kepada kita punya amalan-amalan harian kita. Dan pada masa yang sama juga kita tahu bahawa perbincangan yang penting dalam tasawuf Islam ini ada 3. Sebab kita tahu kan hubungan kita ada hablum minallah wa hablum minannas ataupun juga ada kita punya tanggungjawab dengan alam semesta. Jadi kefahaman hakikat hakiki yang Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang esa tidak ada taranya. Jadi kita tidak meletakkan sesuatu setara dengan Allah. Sama ada bos kita ke, sama ada orang-orang lain ke ataupun sama ada pekerjaan kita pun kita dahulukan melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita faham hakikat manusia kita. Untuk apa kita hidup? Allah sebutkan tadi kan wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi ini another question, a very big question mark kepada kita. Adakah kehidupan kita selama ini adalah bertujuan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kehidupan kita selama ini bertujuan untuk mendapatkan adalah proses ibadah ataupun tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak, sekarang bagaimana kita kena fikirkan nak kembalikan kepada arah tersebut. Rupanya baru kita fikir, oh patutlah nak pergi kerja dragging contohnya kan, nak pergi kelas malas nak buat kerja tak ikhlas contohnya kan. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu tujuan ataupun hakikat kehidupan ini, ke mana arah kita pergi. Kemudian apa tanggungjawab kita dengan alam semesta. Sampaikan ekosistem kita tidak stabil, sampaikan ada timbul masalah-masalah kerana apa? Kerana sikap cuai ataupun sikap tamak manusia dalam mengendalikan apa inilah bumi ini yang sewajarnya. Baik. Okey, ada yang bertanya Ustaz, adakah ini modul tasawur 1 sebab sudah ambil modul tasawur 1 Muhammad Zulaimi makna tadi saya sudah ada bincangkan tadi. Ini memang pada mukadimahnya sedikit pengenalan berkenaan dengan tasawur, tapi di bahagian selepas ini kita tak akan membincangkan tentang tasawur. Kita akan membincangkan tentang isu-isu semasa. Boleh ya Muhammad Zulaimi mungkin tadi saya terangkan Muhammad Zulaimi maaf Zulaimi tidak tak apa tidak inilah perasan barangkali.
Baik, Ustazah, ada tak beza tak worldview daripada segi umum, daripada segi individu? Patut tak kita bezakan worldview kepada dua kategori, umum dan individu? Secara umumnya, sama ada worldview dia umum ke individu ke, sekarang kita tanya kepada diri kita lah, dia bersandarkan kepada apa? Jadi sama ada dia umum ke individu ke, dia mesti ada rely on satu worldview kan. Jadi worldview apa yang kita rely? Itu yang pentingnya Mas Rudi ni. Sama ada awak nak kata peringkat individu ke, peringkat ini kan, peringkat umum ke. Jadi sama ada kedua-duanya kita perlukan satu landasan. Apa worldview yang kita refer ni? Itu yang pentingnya. Boleh ya Muhammad Masrudin? Okey, baik. Nah, langsung kita lihat. Jadi ini yang part seterusnya kita masuk kepada aplikasi. Ini yang saya katakan tadi kan nak dilakukan dengan aplikasi kan. Jadi kalau tasawuf satu kita lebih banyak secara teoretikal kan. Ini kita nak lihat bagaimana perkara-perkara ini dapat dilaksanakan daripada aspek-aspek perbincangan permasalahan-permasalahan. Dan kita lihat nanti kalau kita tak ada kalau tidak ada ciri Rabbani dalam worldview kita bagaimana? Macam tu apa kesannya? Apa masalah yang timbul? Sebab hari ini kalau boleh kita nak keluarkan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sebelum itu, saya dah rumuskan bahagian pertama ni, bahagian yang kedua. 3 bahagian. So bahagian kedua, dalam agama Islam, kenapa kita pilih agama Islam? Kenapa agama Islam ni adalah agama yang terbaik ataupun Islam ni adalah terbaik untuk jadikan worldview ataupun tasawur Islam kita? Sebab ada beberapa perkara yang boleh kita ambil lihat ciri-cirinya, yang mana di antara ciri-cirinya yang sentiasa relevan dan bersesuaian mengikut merentasi zaman dan masa dalam apa jua keadaan, kerana ada ciri-ciri agama Islam yang mana menunjukkan keutuhan ataupun kekuatan keistimewaan agama Islam itu sendiri. Yang pertama, tak ada makna di sini tapi nanti dalam penjelasan saya letakkan dia punya makna Rabbani. Ciri pertama, agama Islam ini merupakan agama yang ada Tuhan. Yang kedua, syumul, agama yang komprehensif. Nanti saya nak bagi tahu awak, awak tanya, nak bagi tahu setiap satu apakah syumul ataupun komprehensifnya agama Islam ini. Waqi'iyah, dia reality, maksudnya dia realistik contohnya. Wasatiyah, dia sederhana. As-sabat wal al-murunah, dia ini tetap, dia ada perkara yang dia tetap dan ada perkara yang dia berubah-ubah mengikut keadaan. Dia alamiah, dia apa? Sejagat, ataupun dia ini adalah universal. Tawazun, dia adalah ada keseimbangan. Kalau kita ingat simposium pada bahagian lepas merupakan ada tawazun kan, ada muazanat kan, maknanya dalam agama Islam ni dia ada pertimbangan dalam sesuatu hal-hal ataupun hal ihwal yang berlaku. Baik. Tadi apa? Kalau kita cek sikit, kalau Rabbani apa maksudnya? Yang pertama tadi, nak tengoklah awak ni sedar ke tidak dalam kelas saya kan pagi-pagi Ramadan, ada ketuhanan. Masya Allah. Maisarah Akbar, Nurul Ashkin. Yang kedua, syumul. Apa maksud syumul? Agama yang komprehensif. Yang ketiga, waqi'iyah. Apa maksud waqi'iyah? Agama yang realistik. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian alamiah. Apa yang dimaksudkan dengan alamiah? Universal. Tadi apa? Sejagat. Umul Madiyah dia adalah agama yang sejagat. As-sabat wa al-murunah. Apa maksud as-sabat wa al-murunah? Senyap pula Dia kekal, satu agama yang ada ciri-cirinya, ada hukum agamanya yang kekal, ada juga perkara-perkara yang anjal ataupun yang ada boleh berubah. Wasatiyah. Apa maksud wasatiyah? Wasatiyah sederhana. Jadi Marina Yusof kata apa? Sederhana ataupun pertengahan. Dan yang terakhir yang juga akan dibincangkan, tawazun. Apa yang dimaksudkan dengan tawazun? Keseimbangan. Keseimbangan. Baik. Jadi dalam sesi ini kita akan melihat satu persatu ciri dan kita akan lihat. Okey. Contohnya Rabbani. Agama Islam adalah agama yang Rabbani. Kalau tidak
kalau tidak ada Tuhan, apa kesan dia? Apakah masalah yang timbul? Sebab kita nak lihat kan kenapa isu-isu ini boleh timbul, sebab apabila seseorang itu tidak melihat daripada perspektif ataupun kefahaman tasawur Islam. Baik. Pertama, saya go through secara ringkas je lah. Yang pertama adalah Rabbani. Maksudnya agama Islam, agama yang ada Tuhan. Maknanya ada hukum hakamnya, konsepnya, nilainya, semua ini bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa peranan manusia? Peranan manusia hanya memahami, memperkembangkan dan melaksanakan dalam kehidupan mereka. Adakah manusia pelajar-pelajar, mungkin awak boleh jawab di bahagian aja. Adakah kita ini sebagai manusia ini boleh boleh menentukan nilai baik buruk sesuatu? Boleh tak? Boleh tak kita meletakkan mana dosa, mana pahala? Boleh ke? Kan? Boleh tak kita meletakkan mana siapa masuk syurga? Orang sekarang kan suka kan mengkafirkan orang kan. Siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, tak kan? Kita tidak boleh dalam meletakkan hukum hakam, prinsip. Ini semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, yang kita tahu apabila kita ada konsep ketuhanan, kan, Rabbani, ketuhanan ini, kita tahu bahawa dia adalah kuasa yang lebih besar dalam menentukan segala sesuatu, bukan daripada manusia. Jadi bermakna hukumnya, prinsipnya, nilainya, peraturannya datangnya daripada sumber daripada ketuhanan, yang mana dia bukan sama dengan manusia. Adalah satu kuasa yang hebat. Dan pada masa yang sama, apa tugas kita sebagai manusia? Fahamkan, kembangkan dan laksanakan dalam kehidupan harian. Pelajar-pelajar, okay, what if? Soalan seterusnya, what if ataupun adakah apakah yang akan berlaku, tengok dalam soalan ini kan, apakah yang akan berlaku jika sesuatu sumber kita ambil hanya daripada hasil pemikiran dan ciptaan manusia semata-mata? Contohnya kan, kita sebagai seorang Islam, kita tahu bahawa agama Islam ini agama yang ada Tuhan. Kan? Cuba kita lihat pula consequences yang orang take for granted ataupun ada yang tak nak memperakui tentang ketuhanan. Bagaimana kalau dia pula mengambil, apa kesannya kalau dia ambil daripada hasil pemikiran ataupun dia punya world view dia daripada hanya pemikiran manusia semata-mata? Apa kesan dalam tasawur dia? Boleh kongsikan? Nurah kata terhad. Dia terhad. Akal manusia tidak dapat menandingi ciptaan Allah. Hidup akan songsang, ada yang menjawab. Sempit, kata Puan Saria. Syarimah kata ilmu manusia cetek. Kan? Sebab kita ni semua ada kefahaman yang jelas kan tentang konsep ketuhanan. Allah Subhanahu Wa Taala ada ilmu yang luas. Saya beri contohlah. Sepanjang zaman, daripada pelbagai aspek kehidupan, betul tak kan? Contohnya ada pelbagai ideologi ataupun pemikiran manusia timbul kan. Contohnya bab ekonomi kan, dulu satu ketika ini komunis satu teori ekonomi yang baik kan. Tapi as time passes dia tak sesuai lagi. Nampak tak? Bila pemikiran itu datangnya ataupun hasil pemikiran itu daripada manusia, barangkali dia sesuai untuk zaman ini, tapi tak sesuai untuk zaman seterusnya. Tapi kalaulah dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, zaman min zaman dia bersesuaian. Zaman min zaman dia realistik. Awak tengok ada ke hukum hakam yang tidak realistik dalam Al-Quran? Tidak ada. Solat ke, puasa ke, zakat ke, daripada zaman ke zaman dia bersesuaian untuk nak melaksanakan apa pun teori. Jadi ada yang mengatakan kan tak seimbang, kata Yazid, tidak sempurna. Akan apa? Maksudnya pemikiran itu mungkin bahaya dan hanya memberi manfaat kepada beberapa pihak syekh. Very good. Satu jawapan yang baik apabila manusia punya pemikiran didasarkan dengan pemikiran manusia, dia akan menguntungkan beberapa pihak. Contohnya teori-teori seperti kapitalis kan, hanya orang yang ada keuangan, kemampuan yang memonopoli ataupun kontrol keuangan ataupun kontrol ekonomi, begitu. Jadi bila kita mengikut hasil pemikiran manusia, dia terhad. Bila terhad, selalunya dia akan bersesuaian kepada satu masa sahaja.
Jadi bila dia berseluruh satu masa saja, bila masa akan datang timbul, maka apa yang berlaku? Maka diperlukan kepada pemikiran-pemikiran yang baru, teori-teori yang baru. Jadi itu berlaku kalau kita tidak ada Tuhan. Jadi kalau kita ada Tuhan, kalau kita dapat dibuktikan lagi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran bersesuaian sehingga ke hari ini. Ada yang mengatakan ketidakadilan juga berlaku. Betul, Farhana? Baik, itu pertama. Jadi ciri pertama, bila ada Tuhan, bila ada ciri Islam ni ada Tuhan, ia membawa kepada apa? Kefahaman, satu kefahaman ada kuasa yang besar yang bukan taranya manusia, maka kalau gunakan pemikiran manusia, dia ada keterhadan. Seterusnya, ini saya nak awak kasih contoh. Okey. Dia kekal, tetap dan anjal. Anjal ni berubahlah. Okey. Dalam Islam ini, ciri Islam ini, dia ini baik ataupun satu ciri-ciri yang memenuhi fitrah manusia sebab ada perkara yang kekal dan ada perkara yang berubah. Boleh tak beritahu saya dahulu, apakah perkara dalam Islam yang kekal yang tidak kita boleh kita compromise dalam apa keadaan sekalipun? Boleh tak awak bincangkan? Solat 5 waktu kan, dalam keadaan apa sekalipun, sakit ke, jatuh tangga ke, bagaimana kita solat itu adalah benda yang murunah, yang boleh berubah mengikut keadaan. Tapi dia punya solat 5 waktu tu, dia benda yang sabat, yang kekal. Puasa, betul Puan Nursinda, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang wajib seperti zakat, puasa, solat. Kan, bab akidah, kalau bab akidah pula bagaimana? Kan, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh berubah. Betul tak? Beriman kepada malaikat tak boleh berubah. Tapi kalau benda-benda yang boleh berubah pula, contohnya apa? Kalau perkara-perkara yang muruna ataupun perkara-perkara yang boleh berubah, contoh hukum hakam yang bagaimana yang boleh berubah? Cara membayar zakat kan. Kalau sekarang selalunya kan kita nak bayar zakat contohnya kan. Kita selalu mesti nak pergi masjid bayar zakat fitrah kan. Jadi dalam keadaan sekarang contohnya kan nak COVID-19 ni nak bayar zakat fitrah, nak pergi masjid pun tak boleh, dalam keadaan sana dia sangat mengekang. Jadi cara pembayaran itu boleh berubah. Jadi kalau muruna, benda yang bercabangnya ataupun rantingnya boleh berubah mengikut kesesuaian mengikut kesesuaian dan kemaslahatan. Kemaslahatan ni apa? Kebaikan manusia. Manakala kalau sabat dia kekal lah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala contohnya kan, solat, zakat, dia fix, dia tidak berubah. Jadi ini lagi satu keistimewaan dalam agama Islam, dia sangat memenuhi keperluan semasa sebab dia ada yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Itu tutup aurat jugalah satu benda yang tetaplah, sebolehnya tutup aurat kecuali dalam keadaan darurat kita baru ada kelonggaran ataupun dipanggil sebagai rukhsah. Boleh? Ya betul ikhwan, muruna cara mengeluarkan zakat dan juga ada beberapa pandangan-pandangan yang lain. Now, ciri yang ketiga, sebelum kita break kita akan melihat ciri yang ketiga. Nanti saya lupa nak beritahu tadi, kita ada 1 jam belajar, lebih kurang 25 minit break dan lagi 1 jam kita akan sambung lagi belajar. Okey? 20 minit break, mungkin ada yang nak berehat, boleh rehat sementara kita sambung lagi dalam 1 jam kemudiannya. Baik, sekarang ini pula pelajar-pelajar, ciri keistimewaan agama Islam yang ketiga merupakan agama Islam merupakan agama yang komprehensif. Boleh buktikan tak? Apakah perkara-perkara yang disentuh dalam Al-Quran? Apakah aspek-aspek yang Al-Quran sentuh? Dia kata komprehensif ni, maksudnya setiap aspek dalam kehidupan kita ini terlibat sama dengan agama Islam. Jadi kalau betul kan, boleh tak antum bagi aspek apa yang disebut? Kebersihan, kan? Malah Allah kata Allah suka orang-orang yang bersih. Akidah, kan? Akhlak, kan? Hukum, rumah tangga pun disebut. Muamalah, kan? Faraid, wanita, pendidikan, kesihatan, bahkan dengan sederhana kan? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan manusia, betul Mardia maaf. Maisarah Akbar, bahagian sosial.
Mardiana Ayub bab munakahat, kan? Mencari ilmu, jual dan beli. Jadi semua aspek. Ada tak aspek yang tak disentuh? Kan? Semua aspek disentuh secara prinsipnya semua disentuh. Bab apa? Politik ada, ekonomi ada, pendidikan ada. Jadi ini semua aspek-aspek warisan secara Misrawi kan, harta warisan. Jadi ini semua perkara-perkara yang disentuh, semua aspek-aspek ini disebut nak menunjukkan bahawa agama Islam tak tinggalkan mana aspek-aspek kehidupan. Dia merangkumi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi bermakna tak salahlah kalau kita jadikan kita punya world view, tasawur Islam kita, kita punya pandangan alam Islam kita berdasarkan agama Islam. Sebab apa? Sebab agama ini agama yang komprehensif. Dia menyentuh segala sesuatu aspek, setiap aspek yang ada. Betul Khadijah? Hak-hak manusia, anak, isteri, suami, ibu bapa dan sebagainya. Baik. Seterusnya, mungkin kita akan berehat dahulu, nanti baru kita akan sambung dengan saya nak antum lepas ini. Kalau sambil ni saya saya akan biarkan buka saja begini, mungkin ada yang nak langsung cuba memikirkannya boleh. Boleh tak nanti berikan contoh-contoh ayat, kalau betul lah tadi kan ada yang mengatakan ekonomi, jual beli, kekeluargaan kan, pewarisan, ilmu, bab individu jenayah. Mungkin daripada ini boleh tak antum pecah-pecahkan lagi apa yang dibincangkan dalam bab-bab ini yang kita akan bincangkan insya-Allah selepas waktu berehat nanti. Jadi saya berikan 20 minit untuk berehat insya-Allah. Bermakna sekarang pukul 11, 11.20 tepat ataupun 11 sebelum jam 11.20, harap antum sudah bersedia semula untuk sambungan bagi ciri yang ketiga ini, iaitu bahagian ciri-ciri Islam yang berbentuk agama yang syumul, agama yang komprehensif. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akan sambung pukul 11 20 minit insya-Allah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali semula dalam sesi pada hari ini. Alhamdulillah, saya harap antum dah berehat sebentar ataupun mungkin nak pergi ke toilet break sebentar. Baik, jadi dalam pada kita berehat, masya-Allah ada pelajar-pelajar yang letakkan di bahagian ruangan chat berkenaan dengan beberapa ayat-ayat yang berkenaan ataupun contoh-contoh ayat-ayat Quran yang contoh-contoh perkara-perkara aspek-aspek yang disentuh dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita lihat dulu. Kita mengiktiraf usaha mereka. Kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Syafiqah Najiha Begum. Dia mengatakan bahawa daripada aspek jual beli, contohnya telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 270-75. Jadi ini bermakna dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Terjemahannya lah, Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maknanya ada ayat Quran, maknanya agama Islam dalam Al-Quran menyentuh bab jual beli. Juga kemudian Rahmat Roslan pula mengatakan daripada aspek kekeluargaan. Masya Allah, dia kata apa? Surah Al-Luqman ayat yang ke-14 yang daripada ringkasan maksudnya, bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu. Jadi dalam ayat ini menunjukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggalakkan kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ibu dan ayah. Maknanya menghormati, mensyukuri kehadiran ibu dan parents kita lah, ibu dan bapa kita. Kemudian Zulaimi Muhammad Nur pula mengatakan bab jual beli juga daripada surah An-Nisa. Dia kata apa? Janganlah kita ini memakan harta anak yatim kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Jadi kalau jual beli, di antara prinsip jual beli mesti redha meredai. Suka dengan suka. Bayangkan kalau cerita jual beli dibincangkan secara terperinci dalam Al-Quran. Walaupun kita hanya jual dan beli sahaja, tapi perbincangan itu berlaku dengan secara terperinci. Baik, terima kasih Zulaimi. Kemudian Rahmat Ruslan pula mengatakan surah yang sama dibincangkan tadi ada dua kali kerana berkenaan dengan tanggungjawab kita terhadap ibu bapa. Kemudian daripada Nusra, surah An-Nisa ayat 36. Yang berkenaan dengan berbuat baik dengan orang tua. Mungkin siapa nak catat boleh lihatlah lepas ni kan sambil kita meneliti ayat-ayat Quran pada bulan Ramadan ini supaya mendapat lebih ganjaran.
Jadi dalam tadi, kemudian dalam Zulaimi memberikan lagi satu contoh sebelum Zulaimi, Nusrah, dia mengatakan bahawa surah An-Nisa ayat 36 mengatakan bahawa tadi kan kita berbuat baik dengan ibu ayah. Zulaimi datang lagi satu kali contoh lagi, masya-Allah tabarakallah. Dia kata apa? Berkenaan surah An-Nisa sebenarnya panjang cerita berkenaan dengan harta faraid. Dan di antara salah satu hukum faraid yang diceritakan dalam surah An-Nisa ayat 11 menunjukkan bahawa harta ataupun mafhum kefahamannya wang ataupun faraid yang diberikan kepada seorang anak lelaki bersamaan dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dia begitu. Baik. Okey, kemudian ada surah Al-Baqarah juga Puan Roslinda berikan secara umum je. Surah Al-Baqarah ada ayat tentang jenayah kan, ayat tentang pengharaman riba, tadi ayat 275 tentang apa muamalat. Kemudian dalam surah Al-Isra untuk kita jauhi zina wala taqrabu zina, maknanya tu dalam bab sosial, masya-Allah tabarakallah nurul asyikin. Ramadan mengatakan bahagian ekonomi, harta riba kan, kalau dalam bidang ekonomi kita ni Islam jagalah, dia kata jangan jauhikan daripada riba. Selain itu, bukan hanya jauh daripada riba, kita sendiri berikan ekonomi kita, kemampuan kita untuk bayar zakat, saling membantu antara satu sama lain, masya-Allah. Kemudian tentang individu, tentang kecintaan manusia terhadap harta, tentang pendidikan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 lah. Kita tahu kan itu merupakan wahyu yang pertama. Dalam wahyu pertama sendiri menggalakkan tentang pendidikan, ataupun apabila cakap tentang pendidikan yang berkaitan dengan ilmu, banyak ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang ilmu ataupun Allah sendiri sebut mengatakan, katakanlah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah mengangkat darjatnya. Masya-Allah dalam surah Maidah tentang mencuri. Dalam surah Luqman ni banyak tentang kekeluargaan. Kalau nak belajar banyak baca tentang kekeluargaan, menghormati ibu ayah. Ini banyak terdapat dalam surah Luqman. Kemudian ada tadi kan pendidikan Al-Alaq, surah An-Nur tentang menjaga pandangan ini individu lah dan juga sosial, menutup aurat surah Al-Ahzab. Jadi antum boleh melihat ada banyak lagi contoh-contoh yang ada. Jadi kita lihat kan ekonomi, kalau kita tengok lihat di hadapan ni ekonomi berkenaan dengan riba dan zakat, jual beli kan, mesti dalam keadaan redha meredai dari base yang ada kan. Kemudian kekeluargaan, maknanya perlu menjaga anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu. Pewarisan dalam surah An-Nisa banyak menceritakan tentang faraid. Bahagian sosial tadi kan menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga daripada mendekati zina dalam surah Al-Isra, pendidikan dalam surah Al-Alaq, dan juga beberapa surah-surah lain, surah Az-Zumar contohnya menceritakan tentang pentingnya kedudukan orang yang berilmu. Dalam jenayah kan tadi ada tentang jenayah membunuh, apa lagi tadi jenayah lain juga yang pencurian juga ada disebut dalam Al-Quran. Individu ada banyak lagi disebut tentang kebersihan, tentang jaga pandangan, jaga jangan membunuh diri kita. Ini semua kita dibincangkan. Ini kalau bayangkanlah kalau kita nak bincangkan secara keseluruhan memang tak habislah. So walhal apa pun semua aspek dipenuhi. Ini yang dipanggilkan Islam berbentuk komprehensif. Dan dia berbentuk menjaga kemaslahatan. Kan? Remember kalau kita belajar hukum-hukum syariat semua, dia jaga 5 perkara. Apa perkara yang dijaga dalam maqasid syariah? Dia menjaga apa? Menjaga jiwa kita. Siapa ingat lagi? Kalau dalam maqasid syariah, masya-Allah agama nusrah, nyawa, betul. Akal, Khadijah, agama lagi apa? Agama, akal, nyawa, harta Muhammad, Syafiq. Apa lagi? Keturunan. Masya-Allah, tabarakallah. Saya sukalah pelajar kelas ni semua respon dengan baik. Jadi apa pun yang dibawa mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, dan apa pun prinsip syariah ni menjauhkan daripada kemafsadan. Baik, ini menunjukkan ciri dia agama Islam komprehensif. Nah, oleh itu dia selayaknya menjadikan kita punya dasar ataupun landasan worldview kita. Next, masya-Allah. Kemudian
agama Islam ini yang ciri yang keempat dia bersikap ataupun bersifat waqi'iyah, realistik. Ia bersifat praktikal. Betul tak? Setuju tak kalau saya kata agama Islam ini bersifat praktikal? Betul tak? Eh, Betul, pelajar-pelajar. Agama Islam awak rasa realistik dan praktikal. Kalau betul setuju, Ramadan, Rahmat, Nora, kalau betul setuju, yang lainnya pun sama Hakim, Mariana, kasih example kepada saya. Apa yang menunjukkan agama Islam ni bersifat realistik ataupun bersifat realistik dan praktikal? Contohlah, kan? Berikan satu contoh yang menunjukkan agama Islam ni bersifat praktikal and realistik. Betul Yazid? Kasih saya satu contoh Yazid. Tengah fikir sementara apa ada yang mengatakan Ramadan kata solat 5 waktu Allah berikan masa yang ample time untuk kita melaksanakan. Tak adalah kita kena semayang je setiap waktu sampai tak boleh buat perkara-perkara lain. Realistik lah walaupun beribadah dalam keadaan masa yang bersesuaian. Kemudian ada juga benda yang praktikal lah dalam keadaan-keadaan yang tak boleh ada darurat, maka tak adalah kita kena tinggalkan. Dia still praktikal, maknanya Allah gantikan dengan rukhsah yang lain. Betul tak tadi kan? Ada yang mengatakan tentang solat tentang ketika isu COVID sekarang ni kan. Ada yang mengatakan tentang contohnya tidak ada air, dibolehkan tayamum. Maknanya walaupun dia ada kewajipan yang perlu yang sabat, yang solat ke apa contohnya yang tak boleh berubah, tapi dia kalau dalam keadaan yang tertentu dalam keadaan yang tidak diizinkan, dia masih lagi boleh dilaksanakan. Realistiknya agama ini dengan memberikan rukhsah-rukhsah yang lain. Masya-Allah, tabarakallah. Rafidah, rukhsah dalam solat puasa. Betul. Boleh jadi yang keempat, ciri keempat iaitu agama Islam merupakan agama yang realistik. Dia bersikap praktikal. Tidak terus 24 jam kita beribadah tak melaksanakan perkara-perkara lain. Dia benda yang bersesuaian dengan kehidupan kita pada masa kini. Nak selitkan masa pun kita masih lagi bersesuaian. Okey? Kemudian yang kelima. Yang kelima merupakan alamiah ataupun sejagat. Ada yang akan sampai hari kata apa? Nikah online. Siap dia ketawa lagi. Hihi Maknanya apa? Kalau dalam di banyak berlaku di Malaysia lah maknanya boleh dalam keadaan COVID-19 ni boleh teruskan pernikahan melalui online. Baik, alamiah maksudnya sejagat ataupun sarwa jagat ataupun universal lah dengan maknanya lebih mudah. Maknanya dia merentasi masa, tempat, ruang, bangsa dan zaman. Malah Islam pula melihat semua manusia ini sesuai untuk semua manusia. Tak kiralah warna kulit, tak kiralah contohnya dia bangsa apa. Sebab di sisi Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sebab di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan daripada mana asalnya, bangsanya, kulitnya. Jadi semua orang sesuai dekat negara mana pun, negara kutub selatan ke, kutub utara ke, sesuai kita melaksanakan agama Islam. Kesesuaian ni bagi setiap bangsa dan juga kesesuaian daripada setiap pelusuk masyarakat. Baik, seterusnya juga mungkin kita boleh melihat apa juga yang kita lihat kepada contoh yang keenam. Boleh ciri yang keenam, sebab kalau ada yang mudah saya tak nak bincangkan ambil masa yang lama lah. Ciri yang keenam, agama Islam bersifat tawazun. Tawazun ni maksudnya keseimbangan. Kan? Dalam pada ada perkara dua keadaan, diberikan lagi guideline lagi. Ingat tak kita belajar dalam simposium, sebab ini semua pelajar-pelajar yang duduk simposium yang lepas kan, yang diterangkan oleh Ustazah Nur Amal kan, berkenaan dengan adanya keseimbangan. Kan, adanya tawazun, yang makna keseimbangan dalam semua aspek kehidupan manusia, daripada segi individu, masyarakat, rohani, jasmani, hatta kalau dalam pendidikan sekalipun kita tak boleh pun hanya fokus kepada pendidikan memenuhkan aspek akal saja. Dia perlu akal, rohani dan jasmani. Nampak tak? Dalam pendidikan pun perlu ada keseimbangan. Dalam hidup bermasyarakat pun tak boleh kita hanya buat secara individu. Perlu ada bagaimana hubungan individu dengan masyarakat. Semuanya perlu ada keseimbangan. Kalau berhadapan dengan masalah contohnya kan yang pernah dibincangkan pada sesi simposium yang lepas, soalat itu
Solat Jumaat itu wajib semayang di masjid. Tapi dalam keadaan nak membendung COVID-19 ini, dua-dua kalau tinggalkan solat mudarat ataupun membawa kepada kerosakan, tapi kalau pergi juga membawakan kerosakan. Jadi dalam keadaan ini ada pertimbangan. Nah, sampai ke situ pun prinsipnya kaedahnya diajar dalam Islam supaya apa? Supaya dalam diberikan pilihan, umat Islam dapat memilih dengan baik. Bayangkan nampak tak betapa istimewanya agama kita, semua aspek disentuh, semua aspek diseimbangkan supaya menjadi harmonis, bersesuaian dengan setiap masa dan zaman. Okey, adakah sama wasatia dengan tawazun? Kalau wasatia tu sederhana. Kalau tawazun ini dia ada dua keadaan diseimbangkan supaya ia menjadi harmonis. Tadilah contoh kan berkenaan dengan kalau tak tinggalkan solat apa kesan buruknya, tapi kalau pergi solat juga jumpa kalau boleh terkena dengan penularan wabak pun kesan buruk juga. Dalam keadaan ini bagaimana kita mempertimbangkan mana yang harus kita pilih sebaiknya. Kalau ada dalam mudarat dengan mudarat, kita pilih mana, kita tinggalkan mana yang datang lebih banyak mudarat. Betul kan? Kalau ada pilihan baik dengan baik, kita pilih mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan. Tapi kalau kita antara mudarat dengan kebaikan, kita pilih je lah yang mudah yang mendatangkan kebaikan. Jadi ada ciri-ciri ataupun kaedah-kaedah yang dibincangkan secara khususnya. Sama-sama Yazid. Baik. Yang ketujuh dan terakhir, Islam menolak semua unsur ekstremis, bukan ekstremisme ataupun ekstremis dalam kehidupan manusia. Betul ataupun tidak? Ini yang tadi kan, wasatia ini moderate. Betul. Betul Nurul Ashikin. Ramai yang mengatakan betul. Baik. Jadi Islam tu dia tengah-tengah, dia sederhana dengan mengambil tadi kan tawazun mengimbangi, dia ambil jalan yang sederhana. Jadi tawazun ni jalan yang diambil wasatia ni pilihan yang dia dah kesannya lah ambil dia betul perkara yang sederhana. Yang tak boleh ekstrim kan, kalau makan pun tak boleh terlalu banyak. Jangan, dalam Al-Quran katakan jangan membazir dalam makanan. Dia tak boleh terlalu to the right ataupun to the left. Tak boleh contohnya terlalu ekstrim dalam agama ataupun terlalu liberal dalam agama. Both and extreme tak boleh. Jadi contohnya kita beri kesan apa kalau dalam agama kita terlalu ekstrim? Contoh ada tak? Kan? Kalau kita terlalu ekstrim dalam agama, apa berlaku? Boleh beri contoh? ISIS contohnya maknanya adalah tiba-tiba golongan-golongan yang seperti ISIS, tapi kalau contohnya kalau orang yang to another end pula kan liberal kan, semua boleh kemudian jadi daripada apa semayang berbentuk praktikal dia tak sampai tak semayang, berniat je boleh kan ataupun ada yang mengeluarkan kata tak kisah LGBT ni boleh dibolehkan. Ada yang mentafsirkan Quran sesuka hati je, kebebasan terlalu liberal sangat. Jadi bermakna tak boleh to another end ataupun yang dia hujung yang dia another side juga. Dia mesti dalam keadaan yang pertengah-tengahan. Dia tak boleh lah kita ini dalam keadaan yang moderate ataupun yang wasatia, yang sederhana. Sebab apa? Kalau kita ekstrim mana-mana side, dia akan memberikan kesan impak kepada agama kita itu sendiri. Baiklah, ataupun kita kan orang sekarang kan banyak kan suka kan salah sikit dia kafir kan salah sikit dia salah kafir kafir. Jadi ini pun satu tindak tanduk yang tak boleh kita lakukanlah. Kita langsung mengkafirkan orang sedangkan siapa kita nak menentukan orang tu kafir ataupun tidak. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun inilah inilah pahaman-pahaman radikal contohnya pun itu adalah satu unsur-unsur yang yang ekstrim. Okey, baik. Boleh tak sekarang kita sedikit tadi kan dah buat kan, tadi kan dah ada kefahaman kan. Jadi saya nak uji sikit, uji minda ataupun kita buatkan sedikit latihan untuk antum. Baik. Jadi kalau maaf ya. Okey. Betul sekarang antum di hadapan antum nampak Kahoot kan?
Jadi kita akan mulakan insya-Allah. Okey. Saya berikan dalam lebih kurang ini kepada pelajar belum kasih arahan lagi laju ni semua pelajar-pelajar yang terbiasa Okey, www.kahoot.it ataupun gunakan Kahoot aplikasi, masuk nombor 84511607. Boleh? Saya harap kamu dapat dengarlah lagu Kahoot ini. Saya mungkin buka 1 minit lagi untuk berikan ruang kepada pelajar masuk. Jadi semua dapat join sama-sama. Ini agak lama, 20 saat lagi barangkali. Masya-Allah. 5 soalan sahaja. Apa atau kesederhanaan menolak semua unsur? Tidak, ini kita belajar tadi. Okey. Baik tadi kan kesederhanaan, ada juga yang salah. Aduh, sedihlah saya tapi kita cuba balik nanti mungkin ada yang nervous nak picit mana kan. So maknanya wasatiyah ataupun kesederhanaan menolak semua unsur ekstremis dan ekstremisme dalam kehidupan manusia. Next question tanpa membuang masa. Baik Nur, tempat yang tertinggi Syabas. Tabarakallah. Ada lagi yang silap bermaksud ajaran Islam bersifat practical and realistic. Itu waqi'iyah, bersesuaian dengan realiti kehidupan manusia. Jadi kita lihat baik. Ini yang tertinggi diikuti dengan Syahinda, Izzah, Ifa dan juga Mira. Baik, seterusnya soalan nombor 3. Apakah yang bermaksud segala hukum, konsep, nilai, peraturan yang terdapat dalam Islam yang mana yang bermaksud segala hukum, konsep, nilai ni semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada pemikiran manusia. Rabbani, maknanya ciri agama Islam yang pertama tadi saya bincangkan, agama Islam ni adalah agama yang bertuhan, yang mana dia tidak terhad kepada pemikiran manusia yang sangat cetek dan terhad. Baik, soalan seterusnya sebelum itu kita lihat Nabiha, Haziq, Ifa, Izzah dan juga Fatris. Syabas. Kita lihat soalan yang keempat. Apakah ciri manakah yang bermaksud bahawa agama Islam adalah agama yang jawapan ni banyak betul tapi ada juga yang salah, tak apa jadi
saya berbaik sangka lah, mungkin ada yang salah tekan dan sebagainya kan. Tapi apa jawapannya? Syumul. Ataupun syumuliyah bermaksud komprehensif. Yang agama Islam ni mencakupi berbagai aspek. Tadi kita bincangkan ekonomi, kekeluargaan, sosial, individu dan sebagainya. Lihat siapa yang tertinggi? Izzah, Ifa, Haziq, Fatris dan juga Syah. Baik, soalan yang terakhir yang menentukan siapa yang ketinggi, tapi apapun kita punya ulang kaji kemanfaatan sahaja. Apa ciri manakah merupakan ajaran yang memberi perhatian yang seimbang pada semua aspek dalam kehidupan? Jadi yang apa maksudnya? Tawazun. Keseimbangan. Tawazun merupakan ajaran memberikan perhatian yang seimbang kepada semua aspek kehidupan manusia. Baik, ayo kita lihat yang terakhir dalam bagi modul ini 5 soalan saja. Haziq tempat yang ketiga. Patris, awak tempat yang kedua dan tempat yang pertama. Ifan, sabar dan marah. Baik, ini sedikit sajalah kita punya sebelum itu kita akan masukkan kepada kita punya slide semula tadi. Sebentar. Okey. Sekarang antum dah nampak kan slide-nya kan berkenaan tadi kan dah bahagian Kahoot ini. Okey. Baik. Jadi kesimpulan bagi bagi bahagian tadi tu, bahagian ciri-ciri. Jadi sekarang ini kita tak nak lagi hanya mengatakan itu ciri-ciri agama Islam. Okey, cuba kita tukar terbalikkan. What if ciri-ciri itu tidak ada dalam kita punya worldview? Kan? Tidak ada ketuhanan dalam worldview kita. Tidak ada satu ciri, tidak ada satu dasar ataupun landasan kita yang merangkumi semua aspek dalam kehidupan kita. Okey, baik. Tak nampak slide ya? Sebentar ya. Betul tak nampak tak ni slide sekarang? Wan Nur Ashikin? Sekarang ada gambar mata. Nampak tak? Okey, alright. Baik, tadi Kahoot tu tadi punya latihan lah, dia masih dalam slide juga. Okey, terima kasih Okey, kita sambung tadi balik Kita reverse balik. Okey, what if kalau ciri-ciri tersebut tidak ada dalam worldview kita? Ciri-ciri tersebutlah membuatkan agama Islam itu adalah agama yang sangat istimewa. Bukan saja dia ada satu daripada kuasa yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada pemikiran cetek manusia pertama. Yang kedua, dia cover seluruh aspek. Dan dia bersesuaian daripada setiap masa dan zaman. Kemudian apa? Dia ada pertimbangan antara pilihan-pilihan, dia ada tawazun, dia ada keseimbangannya di situ. Dan kita memilih cara hidup yang sederhana, bukan cara hidup yang ekstrim daripada mana-mana side pun. Kemudian apa lagi? Kita juga tahu bahawa agama ini adalah agama yang universal, bersesuaian dengan setiap manusia. Maka kalaulah contohnya inilah ciri-ciri yang ada dalam agama Islam, dan agama Islam itu kita jadikan worldview, maknanya kita punya worldview kalau benar-benar kita adapt dengan pemahaman ajaran Islam, worldview kita akan jadi lebih sempurna. Bila worldview kita sempurna, kesannya kita punya amalan, tindak tanduk daripada kefahaman ilmunya betul, dasarnya betul, sumber agamanya betul, jadi worldview-nya betul, tindak tanduk kita akan betul. Itu jika kita dapat aplikasikan dengan baik. Nah, di sini pula bagaimana kalau kita ini, dari yang Abdul Malik dah jawab ada chaos ataupun inilah huru-hara yang berlaku. Apa yang berlaku kalau kita tidak kita terbalikkan, maknanya kalau kita tidak mendasarkan kita punya worldview dengan ajaran Islam ini ataupun ciri-ciri tersebut. Okey, baik. Jadi persoalan yang saya berikan di sini depan sini mungkin boleh letak. Masya Allah, Nurul Ashikin sudah menjawab tapi sebentar ya, soalan yang saya bacakan dulu ya Nurul Ashikin ya. Apakah
isu-isu yang boleh timbul jika gagal melihat daripada kaca mata Islam. Nah, mungkin ini yang tak dibincangkan secara teliti dalam tasawur, subjek tasawur kita. Inilah yang kita akan bincang ini sampai kesudahnya banyak kepada aspek-aspek permasalahan dan isu-isu. Cuma hari ini belum lagi nak dibincangkan secara bagaimana nak menangani, cuma nak lihat kes masalah-masalah dan apakah sebabnya. Apakah perkara yang kita terlepas dalam worldview kita ataupun worldview masyarakat kita sehinggakan timbul gejala-gejala ataupun permasalahan ini. Baik. Jadi apa Yazid kata apa? Maka yang berkuat akan berkuasa, maka akan timbul ketidakadilan. Sebab tidak ada keseimbangan kan, betul kan? Ada masalah sosial kan. Hak manusia tidak dicapai sebab rasa berlaku kezaliman. Lagi greedy. Syafi'i mengatakan manusia akan semakin tamak. Perselisihan faham. Perbezaan pandangan, perselisihan faham yang tidak terhenti-henti, gejala sosial, masalah sosial yang timbul. Timbul salah faham. Datanglah isu-isu seperti ideologi-ideologi yang datang daripada manusia, contohnya kapitalis, liberal. Daripada hal-hal tersebut pula datang pula gejala-gejala seperti LGBT Madana Ayub, betul. Kemudian bila orang dah tak ada rasa dirinya yang paling tinggi, maka peperangan berlaku. Siapa yang berkuasa, dialah yang take control everything. Perkahwinan bukan dengan cara Islam. Ramai orang Muslim nama Muslim tapi menggunakan juga jumlahnya menggunakan perkahwinan civil war. Kan contohnya kan. Ada juga golongan-golongan yang mengaku Tuhan. Kan pernah dalam sejarah ramai orang yang pernah mengaku dirinya Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan bagi Tuhan Melayu lagi dia halalkan yang haram. Galaxy 10 saya tak tahu siapa tapi ini pun menghalalkan yang haram. Pergaulan bebas yang sepatutnya menjadi haram, penzinaan semakin berleluasa kan. Ada juga orang Muhammad Faiz yang makin lama dia bebaskan diri dia dengan agama. Hedonisme, Fanahana nama betul ke ataupun Fanahana nama awak tak pasti, ataupun apa, jadikan tujuan kehidupan kita adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kita kerja, kita nak beli barang-barang yang branded untuk kepuasan diri kita. Kita kerja, kita lakukan sesuatu, kita berjaya parti kan. Berapa banyak parti-parti, bukan parti-parti maksudnya pesta kita belajar berjaya sikit pesta tu orang sebelum melahirkan ada juga parti dia pestanya kan. Orang tengah lahir pun kadang-kadang gender reveal pun nak ada dia punya partinya. Dan lepas beranak pun contohnya ada partinya. Jadi benda ni dah jadi benda dalam kehidupan kita, suka kepada kenikmatan ataupun kenikmatan yang memang maksimal lah contohnya. Timbul juga golongan-golongan feminis Muhammad Syafi'i maknanya dah lantang bersuara sampaikan ada yang nak menyamakan hak-hak wanita dengan lelaki, sampaikan hukum faraid pun mereka nak samakan. Kalau lelaki dapat satu bahagian asabah, kenapa wanita tak mendapat bahagian asabah? Itu juga wujud lebih cenderung kepada materialistik. Jadi ini semua di antara ini semua adalah sebenarnya kita lakukan ini adalah sebenarnya bagaimana kita melihat sesuatu kan. Kalau kita melihat sesuatu ini kehidupan ni hanya nak happy je by the end of the day, means kita punya matlamat ni nak gembira saja, itulah caranya begitu. Ataupun matlamat kita ni nak berkuasa je, jadi kita punya sikap pun memang berkuasa menindas saja kan. Lepas tu apa lagi kalau kita ni contohnya matlamat kita ni nak mencari harta dunia saja. Jadi itu je pangkat, harta, duit, kejar. Jadi inilah salah kalau kita tak fikir dengan cara Islam, okey, ataupun dalam kacamata Islam yang sebenar, maka kita akan terkesan dengan pengaruh-pengaruh yang lain dan juga pada masa yang sama akan timbul banyak permasalahan-permasalahan. InsyaAllah permasalahan-permasalahan yang antum sebutkan akan dikategorikan kepada beberapa kategori yang akan dibincangkan minggu per minggu. Okey, kemudian ini hanya contoh saja. Okey, jadi antum dah berikan beberapa contoh yang sangat banyak yang saya kira memang duduk sini antum berfikirlah dan melihat masalah tu ada. Ni bukan daripada saya, ni daripada antum. Antum melihat masalah itu ada. Memang berlaku. Jadi sekarang ni sebelum kita nak lihat pula kenapa masalah tu boleh berlaku. Boleh tak
kenapa masalah tersebut boleh berlaku. Jadi kita akan lihat, saya nak antum pula menjawab soalan saya kenapa benda tu berlaku. Kita nak menangani, kita belum lagi nak menanganinya. Kita masih nak kenal pasti dulu. Lepas kita mengenal pasti, kita juga akan menangani dalam sesi-sesi yang lain. Okey. Jadi kegagalan memahami, ni statement kegagalan memahami pandangan Islam dan melaksanakan dalam kehidupan akan timbul banyak permasalahan. Baik daripada segi individu, sosial, masyarakat, ekonomi, ataupun kekeluargaan, banyak timbul. Kan? Jadi kita akan lihat, jadi kali ini pula masih lagi antum yang akan memberi jawapan, sebab saya katakan ini memang dua hala punya komunikasi kan. Saya nak tengok ada contoh cabaran isu semasa yang saya keluarkan, jadi antum pula lihat apakah sebab perkara ini boleh datang, bagaimana pula keadaan ini boleh timbul. Apa kegagalan kita dalam melihat aspek agama yang mana sehingga kan perkara ini boleh timbul. Yang pertama, ingin saya kongsikan dahulu sambil-sambil antum boleh menjawab jawapan antum di bahagian ruangan chat ya, silakan. Okey, pertama ada perkara yang timbul adalah daripada ideologi-ideologi asing. Bila kita tak nak memahami ataupun kita tak dapat fahami agama Islam, tak berpeluang memahami agama Islam kan. Dia katakan kurang, banyak yang menjawab kurang pemahaman agama Islam. Irma Octavia kata. Mardiana kata apa? Kefahaman agama yang kurang. Tiada kefahaman Islam yang syumul. Ini yang saya nak kurang asas agama. Bila kita ni, jawapan-jawapan awak ni, bila kita kurang asas agama, kita ada agama yang cetek oleh ahli keluarga ataupun kita ada kefahaman tapi kefahaman kita tak komprehensif, ataupun kita ada kefahaman tapi kefahaman kita boleh jadi tak betul. Bukan tak betul lah, maksudnya tak salah lah, sumbernya salah ataupun ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang salah. Ataupun kurang mempraktikkan agama juga menjadi sebab. Jadi bila kita ini kurang kefahaman, kita senang terpengaruh dengan ideologi asing. Okey, yang kita rasa macam bersesuaian dengan kita, kan? Jadi kita senang terpengaruh. Selain liberalisme dengan hedonisme, ada lagi tak contoh ideologi-ideologi lain yang kita sebenarnya terpengaruh? Jadi apa? Kita mulalah datangkan dengan kita terikut dengan liberalisme. Siapa tahu liberalisme ini apa? Kan? Ada juga mengatakan kecelaruan, betul ya Nur Isnawati, betul ada yang celaru dalam memahami agama. Dia sebab apa dia ambil apa yang dia nak saja barangkali, ataupun mungkin yang disampaikan tak sampai kepahaman yang benar. Okey, bebas. Zulfatus kata dia nak menuntut hak asasi manusia nampak macam baik, tapi bila terlalu bebas itu datanglah isu LGBT. Dekat Singapura ni ada isu LGBT tak? Ada tak kat Singapura isu LGBT? Ada, kan? Apa contoh event yang dibuka di Singapura? Pink Dot. Daripada tahun 2009 kan? Sampai bertahun-tahun bulan Jun selalunya dia adakan kan? Makin tahun makin bertambah ramai orangnya. Jadi okey ke? Okey ke isu ni? Belajar-belajar? Baik, insya-Allah Puan Roslinda, kita akan bincang isu LGBT ni dalam discussion yang terarah lah. Ni sekadar ini saja secara terbuka saja. Jadi betul lah ikhwan idea-idea yang lain, sekularisme, demokratis juga semua di antara perkara yang ideologi-ideologi asing yang terkesan. Jadi isu LGBT ni tak okey. Islam tidak terimalah sama ada awak orangnya ataupun menyokong, kita tidak terima. Tapi benda ni berlaku tak dalam masyarakat kita, masyarakat. Jadi kalau anak tiba-tiba kawan awak orang muslim, anak-anak yang muslim kata nak join ataupun nak jadi salah satu daripadanya, okey ke? Tak okey. Sebab apa? Bebas sangat free to love, langsung tak kisahlah perempuan-perempuan, laki-laki, songsang lah begitu. Ataupun ada juga liberalism ini mentafsirkan ayat-ayat Quran mengikut sesuka hati ataupun mengikut inilah secara literal, kebebasan dia tanpa mengikut kaedah tafsir yang benar. Ada tak sekarang? Ada, kan? Sebab itu tiba-tiba beberapa hal, isu-isu seperti contohnya
LGBT dikatakan tidak ada ayat yang jelas mengenai pengharaman LGBT. Jadi orang start kata oh bolehlah LGBT dan sebagainya. Ada juga timbul contohnya beberapa pahaman-pahaman yang ikut penafsiran secara literal saja yang menimbulkan lebih banyak permasalahan-permasalahan. Yes, Galaxy 10 S10 ni dia kata apa? Dia use dia punya own interpretation. Dan ramai pula ibu bapa menerima anak-anak menjadi LGBT. Why Mardiana Ayub? Kenapa? Sebab dia kata apa? Oh, it's okay. Sebab masyarakat dah mula menerima. Kenapa aku tak nak menerima? Sebab apa? Tidak ada dasar kefahaman yang betul. Okey? Kemudian, ada juga pahaman asing yang lain, ada di antaranya hedonism. Inilah kesenangan menjadi tujuan hidup kan. Nak tak nak sebenarnya kita terkesan dengan hal ini. Yang mana kita nak benda yang senang, sebab itu kita kejar cari duit, betul tak kan? Nak pangkat kan, nak apa tadi kan, berpesta contohnya kan. Sebab apa? Kenikmatan, kesenangan menjadi tujuan hidup. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Jadi kerana apa? Kerana by the end of the day dia nak gembira saja. Dia nak ultimate happiness. Dia nak ultimate jadi bila dia nak ultimate, jadi kecenderungan dia kepada apa? Kepada dunia. Kan? Jadi ini apa semua daripada ideologi asing diizinkan masuk. Kenapa ideologi asing ni diizinkan masuk? Macamlah antum kata tadi kan, sebab apa? Dia kurang faham agama kan? Dia kurang faham Islam, ataupun dia faham agama Islam dengan fahaman yang salah, ataupun dia tak nak memahami pun agama Islam dengan betul-betul. Sebab itu dekat sini prinsip kefahaman ideologi Islam. Maksudnya kefahaman Islam itu penting. Kalau tidak, kalau kita tidak faham dengan baik, kita kadang-kadang memudahkan anasir-anasir, pengaruh-pengaruh luar masuk. That's the reason. Boleh? Okay? Yang salah pun menjadi betul. Inilah namanya zaman fitnah. Next. Lagi-lagi lah ideologi asing ni lebih senang masuk because kata saya sebut nama Galaxy ni je lah. Ada yang mengatakan akses pada internet pun sama lah. Kita lebih akses, kita punya akses pada internet, kita punya maklumat-maklumat daripada internet yang masuk setiap hari membuatkan kita lebih senang terpengaruh kan. Contohnya globalisasi lah senang katakan. Jepun contohnya, kat Jepun makan burger warna hitam, tiba-tiba berapa minggu dekat Singapura dah makan burger warna hitam contohnya lah kan. Sebab apa? Maklumat dan merantasi zaman, kalau kita tidak memahami agama dengan baik, kita sebenarnya let in ideologi ataupun anasir pengaruh-pengaruh luar masuk dalam pemikiran kita, pelan-pelan kita menerima perkara-perkara ini. Bahaya. Okey. Baik. Ada juga gejala keruntuhan akhlak. Kan? Sama jugalah tadi kan. Bila kita tak faham dengan baik, ada banyak timbul gejala keruntuhan akhlak. Apa contoh gejala-gejala keruntuhan akhlak yang lain? Ini saya kasih yang saya rasa memang nampak jelas lah kan. Zina berluasa, pergaulan bebas kan. Yang tadi yang halal, yang haram pun macam halal kan. Kan? Mak ayah pun tengok, oh tak apalah anak muda kan. Kan? Riba, betul Mariana, riba. Tak ada apa-apa pun mengambil riba. Padahal Allah kata apa? Dengan perkataan yang jelas, wa harrama riba. Kan? Fake news, fitnah. Penipuan di fitnah di media sosial sangat terkemuka, berleluasa. Contohlah kan sekarang kan isu COVID-19 pun kan contohnya kan lagi orang lagi takut lagi apa, sebab ada macam-macam news yang ada kan disebabkan dengan media sosial sama ada dia benar dia fitnah tu berkecamuk yang membuatkan keadaan lagi sukar dibendung contohnya kan. Betul Nurul Ashikin, benda yang paling asas pun tak dilakukan, keruntuhan tidak solat contohnya, pemakaian kan, pemakaian. Jadi bermakna kalau tak memahami konsep pemakaian Islam tutup aurat yang sebenarnya, kalau tidak memahami contohnya bagaimana Islam menjaga pergaulan, bagaimana Islam dalam ayat Quran menyentuhkan tentang menjaga pandangan kan. Jadi kalau tidak dilihat dengan betul, maka inilah yang berlaku, zina berluasa kan. Dalam Al-Quran dia kata apa? Bukan dia kata jangan buat di sini, dia kata jangan dekat. Apatah lagi kalau buat. La taqrabu zina, jangan dekat dengan zina. Apatah lagi kalau buat dengan zina. Tapi kadang-kadang benda ini sudah menjadi suatu benda yang lumrah dalam masyarakat. Kenapa? Dalam hal-hal pemakanan halal haram pun mengambil ringan. Sebab tidak ada pendidikan dekat rumah. Jadi ini kita nampak. Sekarang kita nampak permasalahan dia dan kita dah nampak puncanya. Tapi kadang-kadang sekarang benda ni dah berlaku. Bagaimana nak menanganinya juga kita harus fikirkan. Inilah yang topik yang kita akan bicarakan satu persatu dalam topik hari ini.
ini. Cyberbully kan, boleh sampai ada orang bunuh diri dengan cyberbully, fitnah dalam ini mengecam orang. Jadi ini semua ataupun kira apa cyberbully dengan sama ada lah, sama benda itu mengarah kepada arah mana pun dia membawa kepada permasalahan dalam masyarakat. Baik. Seterusnya, cabaran dan isu semasa pula salah faham terhadap agama Islam. Ini dah salah faham agama Islam pun jadi masalah, kan? Dah okey-okey dah ikut landasan worldview Islam, tapi salah faham pula. Sebab itu, kalau dalam hal ini, hal apa yang paling penting? Dalam isu salah faham terhadap agama Islam, apa yang paling penting? Hal pendidikan. Kan? Sumbernya, kan? Sumbernya mana kita ambil? Adakah istilah-istilah yang kita guna, kita fahamkan dengan kefahaman konsep agama yang betul ataupun tidak? Kalau tidak, lahirlah ajaran sesat, kan? Nikahlah kamu jadi kata apa, nikahlah kamu mas nawasulah sawaruba, ada plus 2 plus 3 plus 4 dah 9 10 kahwin, begitu kan? Ada ajaran-ajaran sesat macam tu. Ambil secara literal dalam Al-Quran. Kan ada yang mengaku Tuhan. Betul tak? Sumber dan istilah dan konsep asas adalah sangat penting. Betul. Kalau kita salah faham, sumber kita ambil asal boleh, main copy paste saja dekat Google, maka itu menjadi permasalahan. Isu anti hadis, kesahihan sumber betul juga. Isu anti hadis contohnya, kan? Ada golongan yang tak nak percaya hadis. Dia kata apa, Rasulullah SAW adalah hanya postman. Na'udzubillah min zalik. Maknanya ada yang bertanya, ada juga golongan anti hadis mengatakan bagaimana kita nak mempercayai hadis sedangkan hadis ditulis selepas 150 tahun setelah kewafatan Rasulullah SAW. Ini saya akan ceritakan secara terperinci apakah pegangan anti hadis, bagaimana kita nak menyangkal golongan-golongan anti hadis ini. Kan diingkar sunnah. Golongan ekstremis tadi seperti ISIS dan sebagainya juga timbul, orang yang suka kafir mengkafirkan, kan, contohnya begitu kan. Jadi ini pun timbul apabila kita ada salah faham dalam agama. Dan bagaimana kita nak memperbaiki masyarakat yang terdedah dengan benda ini, masyarakat yang terdedah dengan gejala-gejala ekstremis. Jadi ini yang kita kenakan, viralkan hadis palsu ini pun menjadi masalah, kan. Atuk nampak hadis palsu dah diamalkan dah bertahun-tahun, rupanya hadis itu hadis maudhu, hadis palsu. Jadi ia pun menjadi masalah. Okey, baik. Ada yang bertanya tentang cara bagaimana nak memperbetulkan permasalahan ini, terutamanya orang tua. InsyaAllah kita akan diskuskan satu persatu dalam level-level yang berbeza bagaimana kita akan nak terangkanlah. Kalau memang kadang-kadang untuk orang tua lah, saya jawab secara ringkas. Orang tua ini memang kalau kita orang biasa tak nak dia tak nak dengar lah ataupun kita bawa kepada siapa yang si fulan ini, golongan orang-orang tua ini percaya. Kita kena ambil tahu jugalah. Sebab ada yang memang tak suka, yang dia nak dia percaya je, jangan nak cakap. Jadi kepada siapa yang dia percaya, ambil tahu dan minta nasihat daripada orang-orang yang mereka percayai. Dan orang-orang tersebut harus dipilih daripada orang-orang yang betul ilmu agamanya. Baik. Kemudian yang terakhir, ada juga kita saya cakap pasal kita je. Kita lupa dengan surrounding. Kan? Ada juga berlakunya kemusnahan alam, kan? Pemanasan global ataupun istilahnya global warming. Salah siapa? Salah bumi ke? Salah siapa ni pemanasan global warming ni ataupun ketidakstabilan ekosistem? Salah siapa? Kan? Salah manusia lah, kan? Salah kita. Tapi kita pun tengok je lah, tak apalah kan? Dengan plastiknya, dengan contohnya dengan dengan permasalahan contohnya kita punya kegunaan gas, contohnya aircon kalau janganlah kita cakap salah government, kita cakap manusia dulu, kita take the blame dulu kemudian aircon tak tutup macam marah je Abdul Malik, aircon tak tutup kemudian apa, ini yang kita nak ambil kan, kita rasa ambil je, lepas awak kata apa, tak buat macam mana I cannot help to stabilize the ecosystem. Adakah betul ke tak ada cara langsung kita nak memulakan sistem ni, nampak tak kan? Kalau siapa biasa nampak kan di Instagram ataupun barangkali di Facebook kan, bila COVID-19
Apa berlaku semua duduk rumah kan? Apa berlaku dengan sungai-sungai? Apa berlaku dengan apa atmosfer kita? Kan? Apa berlaku? Kembali kepada asal. Seolah-olah macam mereka berehat sebentar. Okey. Baik. Jadi nanti saya akan jawab bagi soalan-soalan. Jadi apa sungai air makin bersih kan, ada kan? Ozon layer maksudnya pencemaran udara semakin baik, nampak tak? Jadi maknanya bukanlah tak boleh dibendung langsung kan? Boleh. Jadi bermakna ini adalah kebiasaan kita, kesilapan kita yang take things for granted. Tapi sekurang-kurangnya sebagai seorang Muslim kita tahu peranan dan tanggungjawab kita yang akan insya-Allah kita bincangkan secara terperinci apabila kita bincangkan tentang konsep alam semesta. Boleh? Pelajar-pelajar, jadi sebelum kita bersurai ataupun ini saya akan recap bahagian ini. Di bahagian yang terakhir ini saya lontarkan permasalahan-permasalahan barangkali mungkin kita boleh fikirkan dan nanti saya akan categoriskan mengikut bahagian-bahagian untuk kita bincangkan bagaimana kita nak menangani. Bukanlah saya datangkan dengan langsung dengan cara nak menyelesaikan maksudnya saya akan datangkan cara penyelesaian mengikut konsep ataupun kefahaman-kefahaman Islam yang sebenar. Saya tidak ada kata putus ini harus dilakukan tapi saya akan melihat bawakan antum kembali bagaimana nak menangani masalah ini daripada kacamata Islam dengan memahami agama Islam yang betul dan benar. Boleh ya? Baik, sebelum kita bersurai, sebelum saya membuatkan kesimpulan, okey, ada baiknya sebentar ya. Okey. Okey, tak apa, tak jadi masalah. Saya nak antum nak pakai Mentimeter tapi tak apa, saya takut dia akan mengambil masa yang lebih banyak sebab saya ini tertutup dia punya ini. Jadi kita lihat saja, boleh type saja di sini dekat bahagian ruangan chat, tak jadi masalah. Apakah yang dipelajari pada sesi kali ini? Saya nak antum keluarkan sebelum saya rumuskan. Saya harap semua orang dapat memberikan kerjasamalah. Tuliskan apakah yang antum pelajari pada hari ini. Nampak dia hanya berbentuk teoretikal. Tapi pada masa yang sama saya nak antum tahu bahawa kita punya worldview ini masih boleh dibaik pulihkan. Kalau dah baik, alhamdulillah. Kalau antum rasa ada kekurangan, macam saya sebutkan tadi contohnya tujuan kita lari, maka dia masih ada lagi ruang untuk dibaik pulihkan. Jadi kalau setiap insan memainkan peranan untuk melakukan sesuatu didasarkan dengan worldview Islam yang sebenar, maka dia membawa kepada kebaikan untuk individu, masyarakat dan negara secara umumnya. Baik. Jadi boleh jawabkan sini, saya akan cuba jawab. Okey. Ada yang mengatakan bahawa mempelajari ciri-ciri agama Islam kemudian merangkumi segala aspek hidup dan tidak dapat dinafikan lagi. Jadi Islam ada yang menjawab Khadijah menjawab dia merangkumi segala aspek dalam kehidupan. Jadi tak boleh dinafikan lagi keperluan kita melandaskan worldview kita dengan agama Islam. Okey? Tak apa, nombor menti tu tak payah tulis, awak jawab di bahagian ini saja Syekh ya. Memang kurang pun nombornya. Jadi letakkan di sini saja. Kemudian ada pemikiran alam daripada segi Islam, itu penting kerana ia memberikan kita tujuan, betul. Jadi bermakna bila kita ada pemikiran pandangan alam ataupun worldview Islam, dia berikan kita halal tujuan dalam kehidupan. Okey, worldview kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, iaitu sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Lina. Menghadapi masalah kehidupan dengan pandangan Islam agar kehidupan tidak tersesat. Jadi bermakna sekiranya kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada, kita stop sebentar, kita fikir apakah ataupun bagaimanakah Islam melihat cara penyelesaian masalah tersebut. Ada yang mengatakan perbezaan wasatiyah dan tawazun. Pentingnya menghidupkan agama Islam dalam perlakuan kita dan keperluan kita menimba ilmu. Betul keperluan Syarimah, keperluan kita menimba ilmu adalah perkara yang penting. Sebab apa? Takut kita ambil sumber yang salah. Our worldview will change our action. Asyikin. Jadi maknanya kita punya worldview akan menentukan cara hidup kita. Okey, worldview daripada kacamata dan fundamental Islam. Maknanya kita nak kena semak semula. Okey, ini masalah ini adalah tugasan lepas ini merupakan tugasan individu antum untuk cek semula.
Okey, ciri-ciri Islam dan kita juga lihat Zulfatras kata telah melihat bagaimana masalah isu-isu semasa ini timbul. Ini belum bab menangani. Kita lihat apakah timbulnya isu semasa ini. Tentang kehidupan manusia, gambaran menyeluruh. Salihin kata Islam adalah agama yang syumul, relevan kini, dulu dan selamanya. Kita dah lihat. Kemudian ada 6 ciri kata Masudin yang kita sebutkan, 7 ciri yang saya kongsikan. Terlalu banyak kesan yang tidak baik jika tidak memahami worldview. Agama Islam mudah dan tidak membebankan. Islam tidak mempromosikan ataupun tidak bawa kepada ekstremisme, tidak bawa kepada perkara-perkara yang terlalu liberal contohnya kan. Baik, ada yang sama saya tak sebutkan lagi lah tapi saya membaca. Kemudian Islam bukan hanya untuk manusia saja tetapi untuk inilah alam sejagat. Masya-Allah. Baik, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, lepas ini kata Lina Ahmad apa? Self check selepas ini. Cek balik. Cek balik not for you, keluarga awak, pasangan awak, tujuan awak kerja belajar supaya jangan lepas ni nak pergi kerja Allah, nak belajar Allah. Cuba kalau kita kerja nak pergi belajar macam nak pergi berperang macam masya-Allah sungguh-sungguh dalam melakukan. Bila kita buat dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah lillahi taala, ganjarannya sangat lumayan. Allah melihat setiap amalan-amalan kita. Okey, dan kita perlu mencari tujuan yang betul. Kan jangan kita terpengaruh dengan sekeliling kita. Sekarang kita ada media sosial yang sangat mempengaruhi kita. Bagaimana kan orang post, orang tengok tu orang pergi mana, orang pergi Santorini ke, orang pergi mana, pergi Maldives ke mana ke, kita nak hanya memenuhi keinginan yang mencapai matlamat kenikmatan semata-mata, kita melihat kepada tujuan asal kita. Dan jangan kita juga hanya menggunakan akal fikiran dalam menentukan segala sesuatu. Baik pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Ini Masya Allah, terima kasih Abdul Malik kalau awak rasa ini merupakan a good subject. InsyaAllah minggu depan apa yang kita belajar mungkin saya akan tambah sedikit isu-isu, saya akan kategoriskan dan kita akan melihat beberapa konsep dalam menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana Islam melihat supaya kita akan patah balik kepada jalan yang benar, tasawur yang benar, worldview yang benar. Okey, jadi minggu depan apa yang kita akan cover secara umum, kita akan cover bagaimana tentang sumber pendidikan, sumber ilmu. Yang tentang sumber ilmu, dapatan ilmu untuk membawa kepada tasawur yang betul. Okey, kahut lagi Ustazah minggu depan insya-Allah kalau ada keizinan. Baik, jadi sesungguhnya yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, silap salah datang daripada kelemahan diri saya. Jadi saya jumpa minggu hadapan. Saya gembira bertemu dengan awak walaupun di dalam atas talian. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Kita tutup kelas kita pada hari ini dengan suratul azan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillah rabbil alamin. Baik, teruskan amalan-amalan dalam mencari S10 dalam mengejar malam-malam Lailatul Qadar nanti insya-Allah. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Fa akhiru da'wa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.